Okay, semua. So petang ni kita semua ada sesi lah dengan panel jemputan kita STE Associate Dr. Muhammad Arif bin Haji Makno. So sebelah saya ni lah. So tajuk kita petang ni kita akan lebih pada, kita akan sentuh sikit tentang kesihatan mental dan nutrisi. So tuan-tuan perempuan boleh tengok. So sebelum kita nak mulakan ke sesi kita dengan Dr. Arif, saya akan kenalkan sikit lah biodata beliau. So kau boleh tengok ini adalah gelaran-gelaran yang ataupun kelayakan akademi yang dapat Datuk Arif peroleh, ialah daripada Master in Counselling Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Shah UNISHAM, Doctor of Medicine Alternative Medicine MDAM, the Faculty of Science and Health Education, Open International University for Complementary Medicines and Medicina Alterneva daripada Colombo, Sri Lanka. Dan Dr. Arif juga ada Bachelor of Public Management daripada UUM, Bachelor of Sine Color Vibration Therapy daripada OIUCM, dan beliau juga ada sertifikat dalam massage terapi level 3 lah ataupun peringkat ketiga daripada SKM. So kita boleh tengok antara anugerah yang diterima oleh Dr. Arif ialah anugerah gelaran kehormat industri GKI yang bawa gelaran STE Associate Skill Technologies sebagai pakar industri negara PIND pada tahun 2017. So dah lama juga, daripada tahun 2017 Dr. Arif kita dah dapat gelaran sebagai pakar industri negara lah. Dan beliau juga merupakan seorang kaunselor berdaftar yang membawa kepada KB dan PA. Okey. So kalau mungkin ada yang belum kenal sebagainya, ni sedikit penlibatan dengan perkongsian lah dan organisasi yang Dr. Arif pernah menyumbangkan kepada kita lah, iaitu daripada kaunselor berdaftar di Klinik Maksa sebagai pakar kaunseling, psikologi dan psikospiritual. Beliau juga penasihat dan penyelidik kilang TST OEM dan ODM expert. Merupakan juga penasihat industri teknikal TAC untuk College Vocational Pasir Mas di Kelantan, dan juga penasihat pusat rawatan EPT Energy Point Therapy, dan beliau juga merupakan ahli kehormat Pertubuhan Kebajikan Bina Insan Malaysia. So ini adalah pelibatan dari organisasi dan persatuan lah yang Dr. Arif kita join. So boleh tengok untuk pengalaman beliau, beliau ada pengalaman 23 tahun pelibatan dalam bidang perniagaan. So lama lah. So pengalaman sangat berharga lah kan. So mungkin beliau boleh kongsi sekejap lagi dengan kita. Dan 24 tahun pelibatan dalam bidang motivasi dan pembangunan sumber manusia. Dan beliau juga ada 13 tahun pengalaman dalam dunia perubatan komplementari dan naturopati. So mungkin ada yang tak berapa faham apa itu complementary naturopati. So sekejap lagi kita boleh bertanya kepada doktor. So kita beliau juga merupakan ada pengalaman 3 tahun penasihat tadika untuk Tasnim Bistari dan 2 tahun dunia pendidikan di Sekolah Al-Azhar. So beliau juga pernah menjadi pensyarah jemputan program diploma eksekutif perubatan naturopati di USM. So itu sedikit sebanyak pengenalan lah bersama dengan sumbangan. Beliau merupakan penulis buku 101 Keberkatan Lelaki Subuh. So mungkin ada yang belum tahu, belum pernah baca, bolehlah cari buku ni kan. Dan beliau juga merupakan pengasas kuadran aliran jiwa QAJ. So apa itu QAJ? So sekejap lagi beliau boleh kupas sedikit tentang QAJ. Dan beliau merupakan pengasas formulasi makanan otak QSI Genius. Ini antara sumbangan dan sedikit biodata lah saya kongsikan dengan semua tentang Dr. Arif. Sebelum kita nak ke tajuk kita pada hari ini. Sekejap kita akan buka slide untuk tajuk hari ini lah. Okey. Ini adalah tajuk kita pada petang ni, iaitu kesihatan mental dan nutrisi. So kita panel jemputan kita seperti yang saya maklum tadi ialah STE Associate Dr. Muhammad Arif bin Haji Makno.
Ya, Assalamualaikum doktor, sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fazil, insya-Allah. Doktor macam kita tahu dia merupakan okey. Okey, Dr. Arif ni kita ada tahu dia ada master dalam counselling di UniSham. So mungkin sedikit sebanyak pengalaman dan ilmu tu boleh dikongsikan dengan kita pada petang ni. Dan beliau merupakan Doctor of Medicine, Alternative Medicine. So semua benda-benda tu ada ilmu yang beliau bawa pada petang ni yang boleh dikongsi dengan kita semua. So saya harap semua boleh stay pada petang ni. Kita tunggu tak lama mana pun kan, kita nak dapat ilmu sikit dan sedikit sebanyak boleh bantu kita dari segi mungkin untuk kita bercakap dengan pelanggan dan sebagainya untuk produk kita nanti. Sedikit sebanyak ilmu tu ada berkait. So jangan risau. So insya-Allah so kita boleh mulalah. So saya pas sesi petang ni kepada Dr. Arif lah. Okey. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Mudah-mudahan sihat di petang ini. Tak dengar suara ni. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah dalam kesempatan waktu ini dengan izin Allah saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sahabat kita dalam Himiko ini, saya rasa bangga dengan tuan-tuan puan-puan kerana dalam suasana sebegini kita bersemangat ya. Dalam suasana sebegini ramai di luar sana dalam keadaan yang stres, tetapi anda semua dalam keadaan ceria, dalam keadaan bahagia, yang ada semangat yang sangat kuat untuk kita menjadi manusia yang insya-Allah Allah akan melihat usaha kita. Jadi sebelum saya nak mulakan, saya nak bawa satu kekuatan ataupun kejayaan seseorang itu. Ada satu kajian yang dibuat oleh seorang pakar daripada Amerika Syarikat, Dr. Engler. Dia telah membuat satu kajian berkaitan dengan apakah ciri-ciri yang ada pada orang yang berjaya. Itu menarik tu. Sangat menarik. Jadi masa itu saya buat research kajian tentang satu perkataan GRIT. Boleh ingat GRIT, grit. Grit. Okey, apa maksud grit itu adalah dia ada dua komponen, dua elemen ataupun dua dimensi yang menjadi satu trust kepada kejayaan, iaitu pertama minat yang sangat mendalam terhadap sesuatu perkara. Ini kajian. Kajian yang dibuat bahawa orang yang berjaya ni adalah orang yang ada minat yang sangat mendalam. Okey. Yang kedua, orang yang bekerja keras. Bersungguh-sungguh. Maksudnya grit ini dia nak capai satu kejayaan di tahap yang di hujung sana. Maksudnya dia ada tempoh. Jadi dia memerlukan ada kekuatan ini. Jadi saya melihat ini adalah ciri-ciri yang ada daripada sahabat kita dalam Himiko ini, keluarga Himiko ini, sehingga insya-Allah berjaya. Kita doakan bersama. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Himiko kerana memberi ruang dan peluang untuk saya datang bersama-sama. Terutama terima kasih juga Wazir sebagai pengurusi dalam program ini. Dan apapun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah kita, pengarah urusan Tuan Amri bersama isterinya sebagai owner kepada syarikat ini, kerana kesungguhan, kegigihan, kerja keras beliau yang mempunyai sifat grit tadi. Kan. Jadi kita mungkin ambil contoh semangat itulah. Kegigihan, kesungguhan, kerja keras, dan yang paling penting sekali adalah kita mesti kena mohon bantuan daripada Allah. Mohon bantuan pada ini, sebab apa-apa pun kalau Allah tak izin tidak menjadi. Itu penting. Sebab itu kita selalu minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku sembah, kepadamu lah aku minta pertolongan. Ya, tapi hukum meminta. Hukum meminta ini kita kena sembah dulu, jangan kita terus minta. Ya, Wazir, kita kena sembah dulu. Ini kita nak, kita sembah dulu. Kita melakukan ibadat at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Kan? Kita kena bertaubat dulu, kita kena beribadat, kita kena memuji Allah,
kita kena rukuk, kita kena sujud, kita menjaga apa yang Allah suruh jaga. Kemudian Allah kata wabasyiril mu'minin, gembiralah orang mukmin. Ini satu perkara yang kita kena fahami, dan barulah kita minta kepada Allah. Minta pada Allah tau, jangan minta pada orang lain. Itu penting. Ini asas kita nak melakukan penerusan kehidupan kita ini, kita kena bergantung kepada Allah. Jangan bergantung pada manusia, kita bergantung pada Allah, dan di sinilah Allah akan beri pertolongan. Jadi semangat, saya lihat semangat tuan pengarah kita yang menjadikan kalau saya lihat, ambil satu contoh lah, sahabat-sahabat Rasulullah, maka sahabat Rasulullah yang kita nak ambil contoh. Sebab sahabat Rasulullah ni seumpama kebun bunga. Jadi kita kena pilih bunga mana yang sesuai dengan karakter kita. Kan? Kalau kita nak jadi seorang tokoh kepimpinan, mesti boleh kita tengok Sidang Abu Bakar ke ataupun Sidang Umar ke, kan. Tapi kalau kita nak berjaya, nak masuk syurga Allah melalui kaedah perniagaan, mungkin kita kena ambil contoh Abdurrahman Auf. Bagaimana sikap, watak, ciri dia yang sangat menarik, yang menjadi satu idola kita. Tapi idola yang perfectnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Jadi dalam situasi kita sekarang ni ada, kalau kembali kepada tajuk kita, ada 3 perkara yang mungkin anda fahami tadi, ataupun anda mungkin terbayang-bayang apakah tentang. Pertama, kesihatan, yang kedua mental, yang ketiga nutrisi, ya kan, apa yang kita nak makan, apa yang kita nak tahu tentang pemakanan ataupun keperluan makanan untuk badan kita. Okey, jadi bila sebut kesihatan, jadi memang orang nak sihat. Semua orang nak sihat. So saya nak cuba bercakap dengan izin Allah, dengan sesuai dengan bahasa kita. Nanti saat lagi kalau bercakap dengan bahasa perubatan ataupun bahasa-bahasa medical, nanti pening pula, kan. Jadi kita guna bahasa yang sesuai. So kalau ada apa-apa yang nak tanya, insya-Allah boleh kita berkongsi petang ini santai-santai saja, insya-Allah. Jadi suasana hari ini sebenarnya telah mengubah kehidupan kita sebenarnya, mengubah cara kita berfikir, mengubah cara kita beremosi dan bertingkah laku. Kerana apa? Kerana ini adalah satu ujian. Satu ujian melanda satu dunia, bahawa satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan nak jadi itu merebak tu Allah Alam lah. Okey, jadi kita harus menerima keadaan ini, kerana beberapa hari yang lepas, tak silap saya ataupun mungkin minggu lepas, bahawa Menteri Kesihatan kita menyatakan bahawa kita kena bersedia untuk hidup dalam suasana endemik. Endemik, faham itu? Maksudnya apa endemik itu? Maksudnya kita kena berada, kita hidup bersama dengan mereka. Kalau dulu kita menerima bahawa, dan kita pun tak tahu terima atau tak terima, kan. Maksudnya denggi itu contoh denggi, kan. Dia ada bila-bila masa di mana, kan. Cuma kita kena kawal, kena berjaga-jaga. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Jadi bila daripada pandemik kepada endemik ni, maksudnya kita ini pandangan, ini kajian, mungkin tinjauan yang dilihat oleh Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Tetapi Allah boleh mengubah segala-galanya, ya, boleh mengubah segala-galanya. Jadi dalam suasana pandemik COVID ini, sebenarnya Allah telah menguji, menyebabkan masyarakat kita, manusia kita secara keseluruhan satu dunia mengalami satu keadaan panik. Panik dalam keadaan yang tidak bersedia, sehingga kita boleh melihatlah senario yang berlaku ni. Dengan suasana-suasana ini menyebabkan ramai masyarakat mengalami satu keadaan dipanggil sebagai gangguan mental. Gangguan mental. Cuba kalau kita tengok istilah, cuba boleh tengok dalam slide, istilah sebagai kesihatan. Okey, sebelum kita cuba tengok. Okey, ini antara paparan gambaran kasar asas ataupun suasana yang berlaku, bahawa kalau kita tengok 145,173 panggilan bantuan sokongan membabitkan isu-isu kesihatan mental. Ini menunjukkan bahawa keadaan yang sangat serius. Ini yang penting, perlu kita ambil perhatian, kita yang terlibat di dalam bidang. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan ini sebenarnya harus menjadi seorang yang bukan setakat faham, dia boleh mengerti, tetapi dan juga dia boleh menyampaikan
mesej-mesej ataupun maklumat-maklumat tentang pemakanan. Sebab di tangan anda ada macam-macam produk di bawah Himeko ni, sebenarnya saya buat penelitian dan pengkajian sedikitlah bahawa, dan saya dah makan, saya minum dan sebagainya. Nanti saya akan cerita apakah benefit lah sebenarnya. Itu kemudian boleh kongsi. Okey, jadi suasana sekarang ini kita kena bersedia menghadapi, dan terutama diri kita, keluarga kita kena menyiapkan diri kita supaya kesihatan mental kita elok, terjamin dan sebagainya. Okey, cuba kita nak tengok apakah definisi tentang kesihatan mental. Kenapa? Kesihatan mental ni dia nak menceritakan adalah situasi di mana seorang individu menyedari potensinya. Potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan. Boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Itu definisi. Itu kesihatan mental. Kalau kita tidak menyadari bahawa kita ada potensi, sebenarnya mungkin kita ada gangguan itu, gangguan mental. Ataupun kita mengalami stres yang mana kita tak mampu untuk bertindak, untuk berdaya tindak dengan stres tersebut. Juga kita ada tanda-tanda gejala-gejala yang kita stres, ya. Ini satu perkara yang kita faham, ya. Yang ketiga, kita tak boleh manfaatkan diri kita. Oh, rupa-rupanya ramai, Bazin, kalau orang yang tak boleh menyumbang ni, sebenarnya dia dalam kategori masalah kesihatan mental. Itu kena faham. Jadi ini satu perkara yang kita nak berkongsi pada petang ini. Jadi mudah-mudahan mendapat satu maklumat yang baiklah. Betul. Kita berkongsi sama-sama. Ya, gitu lebih kurangnya, insya-Allah. Okey, saya ada satu soalan lah untuk doktor. So tadi doktor ada bagi tahu sedikit tentang kesihatan mental secara, saya rasa yang tu secara atas atau lapisan awal saja. Kalau kata doktor boleh kupas dengan lebih dalam lagi, apa itu sebenarnya kesihatan mental? Okey. Terima kasih Wazin. Jadi kita nak masuk dalam sikit, kita akan tengok dia panggil kecelaruan ataupun gangguan mental. Kita boleh tengok dalam slide ini. Okey, kita boleh sama-sama lah baca sikit. Okey, apakah saya sengaja saya paparkan ini supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami sedikit sebanyak tentang gangguan dan kecelaruan mental ini. Sebenarnya mengikut kajian, penelitian dan buat diagnosis, di kalangan 10 orang, lebih kurang 6 orang mengalami gangguan mental. 6 orang, 7 orang. Boleh test. Dan insya-Allah kalau datang ke sini nanti, kita akan sediakan satu boran analisa untuk melihat kesihatan mental kita. Jadi kita akan sediakan di sini, dan boleh jumpa, insya-Allah boleh jumpa saya di sini. Mungkin kita akan adakan satu insya-Allah dalam masa terdekat ni kita akan usahakanlah. So apa-apa kami semua akan update pada tuan-tuan perempuan nanti. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Jadi secara jelasnya kita nak tengok, tuan-tuan pun boleh baca, penyakit mental ni adalah penyakit yang menyebabkan gangguan ringan sehingga ketenak. Gangguan ringan tu apa? Dia dah stres, dia mula-mula sakit belakang misalnya, dia bercakap pun macam tidak waras ataupun kemarahan dia tidak boleh dikawal. Itu menunjukkan tanda-tanda awal kita mengalami gangguan mental yang bertahap ringan. Ya. Sehingga ketenak. Tenak ni macam mana memanglah nanti kita akan tengok. Dalam pemikiran, maksudnya tenak macam mana pemikiran, yang kedua dalam tengok tingkah laku. Perbuatan dia panggil tingkah laku atau perbuatan, perilaku, dan menyebabkan ketidakupayaan untuk menampung tuntutan biasa dan rutin kehidupan. Apa maksudnya? Kadang-kadang suami itu balik dengan keadaan kemarahan, pukul anak, pukul isteri, dan dia terbeban dengan kerja-kerja, itu dah mula ada unsur gangguan atau kecelaruan mental. Itu kena faham. Mungkin kita ada begitu. Sebab itu kita kena memahami situasi ini supaya kita tidak akan terjebak di dalam kecelaruan mental. Sedikit demi sedikit, dan ini susah nak kontrol. Nanti saya akan ceritakan apa yang akan berlaku kepada otak, apa yang berjalan di dalam brain, dan apa terkesan kepada sistem hormon, dan hormon-hormon ini akan memberi impak yang besar lah. Kalau terlalu banyak hormon-hormon yang negatif, dia akan membawa kepada keracunan. Nanti saya akan huraikan tentang beberapa hormon yang perlu kita fahami lah. Okey.
Dengan kata lain, kecelaruan mental ni merupakan gangguan klinikal yang signifikan dengan kognitif. Kognitif ni tentang pemikiran lah, cara kita berfikir. Kadang-kadang dia berfikir tak normal. Yang kedua, emosi dia sangat tidak rasional. Emosi tidak rasional. Maksudnya, apa yang dia cakap, apa yang beremosi itu, orang lihat tidak rasional. Okey. Yang seterusnya, tingkah laku. Contohnya, dia pukul orang, kan? Ataupun dia melakukan satu tindakan yang secara fizikal. Itu dipanggil sebagai, dia dah ada gangguan-gangguan mental. Okey. Dan jadi, yang mengakibatkan fungsi mental individu tidak berfungsi dengan baiklah. Kan itu yang kita kena faham, satu gambaran tentang kecelaruan. Ada lagi lah definisi dan juga penjelasan ataupun dikatakan ketidakupayaan yang signifikan di dalam kerja. Maknanya tidak sinkronis lah di antara kerja dengan tingkah laku dia tu kan, dan fungsi-fungsi yang lain. Jadi kita boleh nampaklah secara asasnya, kita boleh nampak secara ketara bahawa cara dia fikir, cara dia bertindak, cara beremosi, tingkah laku dia itu tidak normal. Kebiasaan itu tidak kebiasaan. Itu antara asas kefahaman kita tentang mental di sini. Jadi saya nak tambah sikit lagi kat sini, kita boleh tengok mungkin sesuatu perkara yang saya menjelaskan lebih lagi detail kalau kita nak tahulah, insya-Allah. Okey, nah. Boleh. Okey. So kita sambung ke slide seterusnya. Kalau kita tengok di sini ada neurosis dan psikosis. Ini benda baru ni. So saya sendiri pun tak berapa faham apa itu neurosis dan psikosis. Kalau kata doktor boleh terangkan perbezaan antara dua tu ataupun mungkin ada bersamaan antara dua tu. Ya. Saya pun tak pasti, kalau boleh doktor terangkan lebih dalam lah. Okey, asasnya nanti insya-Allah ada penerangan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan baru dengar je perkataan neurosis atau psikosis ni, tapi kalau kita terlibat di dalam bidang kaunseling, terlibat dalam bidang psikologi, ini adalah satu perkataan biasalah, kalimat-kalimat yang selalu kita lihat. So kita akan tengoklah kalau kata gangguan mental, kesihatan mental ni dia peringkat neurosis atau psikosis. Kan? Dua peringkat yang berbeza. Okay. Kalau kita tengok, bila kita sebut kita sebut tentang kesihatan mental ni, gangguan kecelaruan kesihatan mental, kita pernah dengar perkataan Ebola. Contoh kita paling mudah kita kata ni sakit mental atau sakit jiwa ataupun orang gila. Bahasanya orang kata orang gila lah, tak cukup berapa macam itulah. Itu peringkat psikosis. Lebih kita nampak gambarannya adalah melibatkan psikosis. Dia dah terlibat ataupun dia sudah bersama dengan ubat-ubat yang penenang atau lebih kurang macam tu Jadi kalau neurosis ni kebanyakan kita ada unsur-unsur neurosis ni. Cuma berat tidak berat. Jadi kalau kita nak tahulah kita ni di kategori mana, so kita boleh buat satu analisa, diagnosis untuk mengetahui kedudukan layer kita, ada tak kita ada unsur-unsur kecelaruan mental ataupun tidak. So kita ada satu boran, boleh kita panggil boran, tapi di sini kita panggil alat ukur. So alat ukur kita nak tengok ada unsur kemurungan ataupun depression. Kita nak tengok juga melihat ada aspek anxiety dan juga stres. Jadi kita boleh ukur. Jadi kita boleh nampak di mana kedudukan kita. Jadi kalau kita tengok-tengok kita menghadapi tahap sangat teruk. Sangat teruk tu memang kita kena buat sesi kaunseling, kena buat ujian psikologi yang lain. So kalau peringkat yang teruk kena hantar ke rawatan rapi lah seterusnya. Jadi yang psikosis ni kita sebenarnya kita tak nak sampai peringkat psikosis. Kita nak rawat, kita nak bantu neurosis ni boleh peringkat awal. Tetapi kalau neurosis tu dia nak bagi psikosis tu cepat-cepat kita kena usaha. Okey. Kalau macam dia akan jadi nak bunuh diri dan sebagainya. Itu tahap yang agak perlu ambil perhatian. Parah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ini penting Benda ini terjadi kepada sesiapa saja. Sekarang ni dia akan terjadi kepada anak-anak kita. Saya ada satu buku ni, Kesihatan Mental dan Kaunseling. Boleh nampak buku ni kajian dia menunjukkan bahawa saya nak tunjuk bahawa peningkatan yang sangat drastik lah kepada pesakit-pesakit mental di kalangan bayi dan kanak-kanak. Kanak-kanak dan bayi pun di antara umur 2 hingga 12 tahun pun dah ada kesihatan kecelaruan mental ni.
Dah ada dah, kita tak sedar tau. So apabila tindakan ibu dan ayah menyebabkan anak-anak ni mengalami keadaan kecelakaan mental juga. Itu ya, ini keadaan sekarang. Jadi kalau kita tengoklah, saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tengok anak kita ni stres tak stres. Nak tengok dia ada tak mental, dia ada masalah tak? Kita boleh tengok, sepatutnya tak boleh tengok, sepatutnya tak ada, tapi kita boleh nampak. Kat mana tuan-tuan dan puan-puan? Ini menarik tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya kat sini, tengok kat saya ni, kita tengok anak-anak kecil sudah ada satu garisan kat sini. Di antara dua kening. Dua kening. Itu menunjukkan anak kita dah mengalami satu keadaan yang lebih stres. Pakat pegang semua kat sini. Ya. Ada tak satu garisan kat sini? Kalau ada garisan kat sini, maknanya anda ni mengalami satu tekanan stres yang menyebabkan anda menjadi berfikir-fikir, terlalu banyak berfikir, kan? Itu dia ada tanda dia. Sebab tu kadang-kadang di muka ni ada tanda dia. Okey, yang kedua, pakat pegang telinga. Ada telinga? Ada kan? Semua ada. Pegang cuping telinga. Cuping telinga tu kita pegang rasa keras tak keras atau lembut. Cuba pegang. Kalau orang tua macam orang dah 40 ke atas ni biasanya pegang kat sini. Okey, saya pegang contoh Wazina. Saya pegang Wazin ni dia mula dah ada sikit ni. Dia keras sikit ni kan. Dia kena lembut. Dia sesiapa pun nanti ini contoh. Kita pegang je tengok, oh ini keras sikit ni. Maksudnya sebab apa jadi keras? Sebab bila kita berfikir, kita stres tanpa kawalan, maka telinga kita mengalami kepanasan. Perasan tak panas? Kalau kita marah kat orang kan? Apa terjadi? Telinga dia panas, merah. Dia jadi menyebabkan sel-sel kita ini akan menjadi lebih dia tidak lancar. Dia akan lebih stres. Itu tanda-tanda awal. Boleh tuan-tuan perempuan boleh guna. Saya halalkan tak apa. Makna cek tengok ni kalau keras ni menunjukkan ada tekanan stres. Tapi jangan kata tekanan stres ni sat lagi bawa mati. Jangan macam tu kan. Tu kesian kat orang pula kan. Teknik asas. Jadi kita pegang ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat di dalam membantu masyarakat dengan cara kita mempamerkan makanan kesihatan yang baik, so kita perlu juga memahami, mengetahui bagaimana kita nak diagnose. Sebab kepercayaan itu penting. Masyarakat kita akan, sebab apa percaya kepada doktor? Sebab dia ada kepakaran dia, ilmu dia. Contohlah kita pergi, kita pegang-pegang, ini stres ni. Oh dia betul, macam mana you boleh tahu saya stres? Kan? Jadi dia dah mula percaya. Dan kita pun diagnose dengan betul. Ya, betul. Kan? Teknik yang betul. Oh, stres. Okey, stres saya kira ambil inilah, ambil untuk kurangkan stres ni ambil susu cendawan susu harimau ke ataupun yang ada makanan otak misalnya untuk hilang stres tu. Itu boleh kan. Jadi ini satu pahaman atau satu keadaan kefahaman yang kita kena ambil perhatian lah tentang neurosis dengan psikosis tadi. Okey. Tapi kalau kita nak tengoklah secara asas apa yang dikatakan neurosis ni, dia dalam bahasa yang agak akademik dipanggil sebagai mekanisme pertahanan yang dibesar-besarkan untuk melarikan diri dari perasaan. Maksudnya situasi dan orang yang mungkin berbahaya, yang mungkin tidak benar-benar berbahaya. Maksudnya dia tengok sesuatu benda tu, dia akan buat satu tindakan untuk melepaskan diri daripada sesuatu perkara. Contoh dia rasa ada ketakutan, dia akan buat tindakan. Okay. Kalau dia bimbang, dia akan buat satu tindakan. Tapi kalau Allah izin kita, sebab itulah manusia yang bahagia ni manusia yang diri dia tu tenang. Bila kata jadi apa-apa dia relax tenang. Tu dia tak ada unsur-unsur psikosis, neurosis. Kan. Itu menarik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau nanti datang ke sini kita akan bekalkan satu alat ukur yang boleh lihat. Itulah insya-Allah boleh ya. Okey, secara jelas mungkin kita boleh tengoklah satu gambaran tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok asas dia. Neurosis ni contohlah kemurungan ataupun depression ya. Dan kebimbangan itu kita layer yang neurosis. Neurosis maksudnya dia ringan sikit.
Tetapi kalau lama kelamaan neurosis itu dia akan bagi kepada psikosis. Psikosis. Yang Dewi Kutub ni dia panggil bipolar disorder. Pernah dengar tak tuan-tuan dan puan-puan tentang bipolar disorder? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar tentang bipolar disorder? Bipolar disorder pernah dengar? Tak pernah? Kalau saya ni pernah dengar tapi tak faham saya apa benda tu kan. Bipolar disorder ni salah satu cara dia bertindak, dia akan happy, dia akan ketawa, dia akan yakin pada diri dia. Dalam masa yang sekejap dulu dia akan berubah dalam keadaan dia akan sedih, dia akan menangis. Itu antara ciri-ciri yang kita boleh lihatlah. Dan dia akan duduk seorangan, kita duduk seorang dengan dia ketawa tengah malam. Jadi perasaan kita macam takut kan. Kemudian dia menangis. Itu di Islam gangguan. Sekejap saja. Itu kita nak bezalah. Kalau kemurungan ataupun depression, dia datang perasaan macam nak bunuh diri. Dia rasa nak bunuh diri ataupun hidup aku tidak bermakna. Kalaulah setiap hari kita merasakan ada perasaan kita yang bunyi yang kita tak dengari. Kita tak dengar bunyi ni, tapi dia datang. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan perasaan? Ada, selalu akan datang benda tu. Kan? Kalau dia datang dengan perkataan, saya rasa tak bermakna hidup ini. Saya rasa hidup ini tak ada apa-apa, tak ada guna dah. Itu dah mula ada tanda-tanda bahawa kita ada kemurungan ataupun depression. Itu jangan dalam Islam ni dia nak kalau boleh nak mengelaklah. Tapi kita sebagai seorang yang pengamal pemakanan sihat, jangan kita hukum orang, jangan. Kalaulah ada orang yang kata aku nak bunuh diri, kan? Kita berkata tak haram, jangan. Kita bukan penghukum. Kita kena cakap kenapa tuan rasa begitu. Orang-orang yang depression ni jangan halang dia, jangan kita block dia cara fikir. Kita kena meraihkan dia. Contoh teknik dia kalau kita jumpa orang aku nak bunuh diri kata kan. Kita kata biasa kalau kes macam ni. Dia kata biasa. Ya biasa. Biasa je nak sebut ni. Bunuh diri ni biasa. Jangan kita kata jangan kita halang dia. Kita kena mengiyakan sebab orang yang dalam kemurungan ni, depression ni, dia sangat tidak suka kalau kita judge dia. Kita hukum dia. Dia akan tolak kita dan kita nak sebenarnya kita pun nak bagi dia satu makanan untuk dia relax. Makanan membantu, makanan seumpama kita kata kita nak bagi susu kurma kan, kita nak bagi safe ke, kita nak bagi formula-formula, kita kata ini adalah sesuai untuk pemikiran yang sihat kan. Jadi peringkat awal kita jangan buat satu tindakan menghukum mereka. Jangan. Okey, contoh, katakan ada kes yang berlaku di kalangan kita atau kita jumpa klien kita, maka cuba kita buka surah Maryam ayat 23. Kalau ada Quran buka. Ingat Maryam ayat 23. Mengesahkan bahawa Maryam dia Allah uji dia. Maksudnya satu ujian yang saya kira sangat besar. Kerana apa? Kerana tak sanggup wanita menghadapi keadaan ini. Di mana mengandung tanpa bapa. Apa keadaan yang terpaksa hadapi? Kita sendiri tak akan mampu nak menghadapi. Sebab tu Maryam dipersiapkan sebelum diberi satu ujian. Ujian dia sebenarnya melalui proses untuk mendapatkan seorang Nabi yang luar biasa. Maka Maryam ini dididik, diasuh, diajar tentang kesabaran, taat kepada Allah sangat tinggi. Tetapi dengan kata kehebatan Maryam pun sebagai seorang manusia terkeluar juga perkataan Maryam kata lebih baik aku mati dalam kes ini, dalam suasana macam ni. Kan? Tetapi Allah akan cerita apa keadaan sebenarnya. Jadi kita kata Maryam pun boleh cakap macam tu. Dia biasanya orang yang kemurungan, orang yang depression, dia akan suka kita memberi jawapan macam tu. Itu penting. Itu kita kena memaham. Kita kena faham psikologi, kita memahami tentang ilmu jiwa. Itu yang penting. Bila dia meyakini dengan kita, maka kita suggest apa pun dia akan follow lah, dia akan ikut. Itu antara benda yang boleh kita faham. Jadi, okey,
Saya mencelah sikit. Okey, baik, insya-Allah. Doktor banyak kali sebut tentang kemurungan, depression kan. Ya. Kalau kata doktor boleh terang sikit tanda-tanda kemurungan. Okey, insya-Allah. Sebab kita pun mungkin tak sedar kan. Dalam kita tak sedar sebenarnya kita dah ada tanda-tanda kemurungan tu. Betul. Kita tak berkongsi dengan orang dan sebagainya, kita banyak simpan di sini dan sebagainya. Ya. Kita takut dia akan pergi ke tahap macam doktor sebut tadi, psikosis. Ya. So kita bimbang. So, kalau boleh doktor kongsi sikitlah tanda-tanda awal kemurungan. Okey. So kita boleh diagnose diri sendiri kan. Ya. Okey, sebelum tu kita nak tengok ada slide ke? Kita nak tengok sikit slide yang kemurungan tu ada ke? Okey ah. Okey. Jadi kalau tengok slide itu, kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan. Itu kena faham. Maksudnya kalau kita jumpa lah, ini bagus sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau masuk program counselling, memang untuk belajar ilmu ni memang dia ada kursus lah. Kursus tentang memahami depression dan bagaimana kita nak terapi. Ini penting. Jadi kita manfaatkan. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di dalam program ini rasa cukup sangat berharga lah. Ya. Jadi pertama kalau kita nak memahami atau mengetahui dia kesedihan tu berpanjangan. Macam kita ada happy tau, kadang-kadang gembira, kadang-kadang kita ceria, jumpa kawan okey. Tapi orang yang ada kemurungan ni dia memang sedih dia sepanjang hari, kadang-kadang berlarutan sampai berminggu-minggu, ini bahaya. Kemudian bila kesedihan dia akan membawa keletihan. Ya, betul. Bawa keletihan. Sebab itu kita elakkan. Jadi kalau kita duduk dengan kesedihan sebenarnya kita telah merosakkan diri kita. Kita letih ni kenapa? Kerana kurang tenaga. Ya, betul. Tenaga kita akan kurang, kita akan memikirkan benda yang tidak ada kesudahan. Okey, itu yang kita kena faham. Jadi cepat marah. Kenapa cepat marah? Sebenarnya dia akan perubahan kepada sistem dalam brain, dalam otak ni, menyebabkan perubahan hormon yang menyebabkan marah. Jadi ketidakstabilan ketika itulah syaitan akan masuk. Dia akan masuk, dia akan mendorong lagi. Dia akan dorong kita untuk cepat marah dan sebagainya. Jadi bila marah, apa terjadi? Sebab tu Rasulullah bagi tahu la taghdab. Bila seorang sahabat minta nasihat, memohon nasihat daripada Rasulullah bagi tahu jangan marah. 3 kali la taghdab, jangan marah. Dan kita boleh kupaslah tentang marah ni saja. Kita boleh tahu, kita nak tahu kemarahan ni macam mana sebenarnya. Dan kemarahan ini dia akan membawa dia adalah merupakan satu pintu kemusnahan organ kita. Kemarahan ini akan membawa satu kerosakan dan membawa kepada penyakit dalam aspek fizikal kita. Sebab badan kita ni dia ada dua bahagian. Dia bahagian jasad, bahagian fizikal, kemudian bahagian ruh. Ruh ni yang bahagian jiwa, dia ada naf, dia ada qalbu, dia ada akal. Nanti kita boleh bincanglah, kita boleh mengetahui lebih lanjut. Ini penting bagi kita yang dalam situasi pandemik yang menyebabkan kita boleh tengoklah peningkatan yang sangat drastik terhadap bunuh diri. Nanti kita boleh tengok berapa peratus atau berapa ratus orang sekarang ni yang bunuh diri. Kenapa jadi macam tu? Salah satu kerana kemurungan, depression yang sangat tinggi ya. Dan ini kita boleh lihatlah, dia kalau katalah kita boleh terjumpa ada rakan kita ke berlarutan dia punya kes macam ni sampai 2 minggu. So kita cepat-cepat buat satu panggil dia pergi untuk buat sesi kaunseling ke, jumpa pakar psikologi, ataupun kita pergi ke hospital bahagian yang berkenaan lah, sakit jiwa dan sebagainya. Tapi jangan pergi tahap tu dulu. Kalau dah pergi tahap sakit jiwa tu ataupun psikiatris tu, dia kena pasti bahagian psikosis. Jangan kita cepat pergi hantar, nanti dia rasa dia ni orang sakit jiwa. Dia tak nak, dia tak mau dituduh sebagai orang gila. Sebab itu penting kita jangan judge peringkat awal. Sangat-sangat mustahak untuk kita mendiagnose. Itulah perlu kepada jumpa pakar-pakar psikologi ataupun kaunselor yang berdaftar. Sebab dia ada mekanisme untuk nak melihat apakah tahap kemurungan tersebut. Ini penting.
Dan ini tidak kira lah adalah jantina bangsa, tetapi kebanyakanlah wanita lah menghadapi kebanyakan. Lelaki ada tapi kebanyakan wanita yang ada. Kan mereka hawa lah. Ya. Itu kita sebab dia nanti kenapa jadi macam tu? Kita boleh tengok ada sebab dia. Okey. Yang ni soalan Wazir tadi, apakah tanda-tanda kemurungan? Saya sengaja tulis kat sini. Ini asas dia. Kita nak faham, kita nak tahu. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting sebab rupa-rupanya aku di kalangan kemurungan ni. Sebabnya tanda-tanda dia ada berapa tu? Ada 10, ada 2, 4, 6, 8, 9. Oh, 8 ada kat kita. Ya Allah, kan? Okey, apa dia? Hilang minat terhadap aktiviti harian. Sepatutnya kena jumpa klien, kan? Kemudian tengok-tengok hari seminggu ni kita macam kemurungan, rasa lemah semangat, rasa tak bermaya. Ini akan memberi impak lah. Hilang tumpuan terhadap pekerjaan. Sepatutnya kita ada sesi perjumpaan. Contoh, kita tak boleh fokus sebab banyak benda yang terfikir-fikir dan tidak jumpa keputusan apa yang perlu nak dilakukan. Dan paling banyak berlaku sekarang ni adalah masalah gangguan tidur. Wah, ni saya nak tekan ni. Tak tahu kalau sempat saya nak bagi satu penjelasan. Okey, Allah jadikan masalah kemurungan memang dia tidak akan tidur ataupun tidur lewat. Tanda-tanda dia. Orang tidur lewat ni masalah besar. Dan sebenarnya saya juga mengalami satu ketika dahulu. Jadi saya boleh memahamilah sedikit sebanyak. Bila kita tidak tidur, sebenarnya kita besok hari kita akan mengalami satu gangguan emosi. Emosi kita tidak stabil, semangat kita memang drop down lah. Kita tak mampu untuk bekerja dengan penuh semangat. Fizikal kita akan lemah, badan kita akan lesu, letih, makanan kita tak teratur dan kita akan bangun pada pukul 12 tengah hari. Ini kesan negatif kepada individu ataupun seseorang tersebut. Okey, kalau kita tak tidur, apa terjadi pada pemikiran kita? Apa terjadi pada otak kita? Tidur ni, kalau kita tengok ayat Quran, boleh buat catatan. Catatan surah An-Naba ayat 9 ke 11. Surah An-Naba ayat surah An-Naba 9 ke 11. Okey. Catatan surah An-Naba ayat 9 hingga 11. 9 hingga 11. Kemudian surah Ar-Rum ayat ke-23. Ayat ke-23, surah Ar-Rum ayat ke-23. Okey, ayat yang lagi surah Yunus ayat ke-67. Ini Allah menceritakan tentang salah satu tentang tidur. Dan ayat berkaitan dengan surah An-Naba ni, ayat 9 ke 11 tu ada 3 perkara yang besar yang Tuhan anugerah kat kita. 3 perkara besar yang manusia ini tidak memahami dan tidak menghayati dan tidak merasa bersyukur. Tetapi bila dia menghayati, bila dia merasa nikmat ini, 3 perkara ini, dia rasa ya Allah, dia akan bersyukur kepada Allah. Apa? Pertama, Allah cerita tentang tidur. Allah jadikan tidur untuk anda berehat. Tidur. Tidur untuk tujuan untuk membina semangat dan keyakinan. Nanti saya akan cerita kenapa jadi semangat tidur ni. Yang kedua, Allah jadikan malam. Allah jadikan malam. Kan? Ayat ke berapa? 190 tak ingat. Allah jadikan siang dan malam untuk manusia yang berfikir. Kan? Jadi yang kedua tidur. Tidur ni adalah kita nak rehatkan badan kita. Dia ada terapi. Yang ketiga Allah jadikan siang. Kalau Allah jadikan siang, hancur kehidupan. Kalau Allah jadikan malam, sentiasa malam pun musnah. Kalau Allah jadikan kita tak boleh tidur, pun juga kita akan binasa. Itu. Jadi, tidur, kalau boleh tidur awal. Konsep dia dalam Islam Islam mengajar kita tidur awal, bangun awal. Tetapi sistem Allahuakbar macam mana sistem terbentuk zaman sekarang, bahawa sistem yang mana meraihkan waktu 9, 10, 11, 12, pukul 1. Situlah kedai-kedai buka, di situlah supermarket pun tutup pukul 11, balik rumah sampai pukul 12, pukul 1. Memang kita akan mengalami masalah perubahan emosi itu berlaku. Jadi dalam Islam, dia ajar kita tidur awal dan bangun awal. Tidur awal, bangun awal itu dia akan memberikan kekuatan.
Ya, sebab itu kalau ambil produk ataupun kita kata apa, Alpha Meta misalnya, kita ambil juga tentang susu cendawan susu kunyit hitam tu, kita gabung. Saya gabung tu, saya minum, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya nak ambil saja Alpha Meta, dia rasa tak berapa sedap sikit. Tak berapa sedap sikit. Tapi saya gabungkan, oh memang best. Oh sedap. Saya punya kualiti tidur menarik. Oh sangat menarik. Saya suka. Jadi walaupun kadang-kadang kita tidur lewat, tapi tidur dalam keadaan kualiti ya, Wazir. Tidur dalam keadaan kualiti. Itu nanti kita boleh cerita tentang produk itu. Tetapi saya nak bagi tahu, bila kita tidur pukul 9, pukul 9.30 tu, kalau boleh pukul 10 kita tidur sampai pukul 3, pukul 2, pukul 3, sebenarnya waktu itu otak kita dia akan mengeluarkan satu dia panggil hormon yang dikeluarkan oleh pineal gland, melatonin, hormon melatonin. Hormon melatonin sangat-sangat penting. Kalau kita nak tidur, bagi tahu ibu dan ayah kepada anak-anak, jangan kita tidur di dalam keadaan bercahaya. Jangan kita tidur depan TV, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tidur depan TV. Kenapa? Kerana bila kita tidur dengan keadaan ada cahaya, maka dalam otak kita, brain kita, ada satu kelenjar dipanggil pineal gland, kelenjar pineal, dia akan merembeskan hormon melatonin. Hormon melatonin ini, dia keluar ketika mana dalam kegelapan cahaya. Jadi kalau kita nak pasang lampu, kita carilah alat yang tutup mata kita ni. Sebab apa? Selagi retina, mata kita mendapat mengesan cahaya, maka proses untuk mengeluarkan hormon melatonin akan terganggu. Ini satu keadaan sangat membahaya sebenarnya. Satu kajian yang saya jumpa, orang yang bekerja malam, shift malam ni, sebenarnya dia berpotensi untuk kena kanser. Itulah kesan dia. Dan alhamdulillah saya sangat menakjubkan, saya telah terjumpa dan saya telah tanya ustaz-ustaz dalam bidang hadis. Di dalam hadis Muslim, ada Muslim pun ada, Bukhari pun ada, saya jumpa bahawa Rasulullah ada hadis. Hadis ni hadis sahih. Hadisnya berbunyi begini. Abu Musa mengkhabarkan kepada Rasulullah, di hujung kampung sana, hujung Madinah sana, ada rumah terbakar. Maka Rasulullah bagi tahu, api itu adalah musuh bagi kamu, maka padamkanlah sebelum kamu tidur. Jadi ulama ketika itu membahas bahawa bahayanya kita tidur dalam keadaan ada cahaya, maksudnya api itulah dalam aspek keselamatan luaran. Tetapi bila kita belajar dalam bidang neuroscience atau neuropsikologi boleh juga, ataupun bahagian brain, maka kita dapati bahawa sangat selari dengan hadis Rasulullah. Penemuan ini maknanya sama dengan hadis Rasulullah, maka kita nak tidur mesti tutup lampu. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, tapi hari ini ada perkara yang ingin saya nak berkongsi, saya nak bagi sesuatu yang terbaik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan telah memberikan masa untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ini Allah bagi tahu, Allah turunkan ayat yang pertama. Ayat pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Okey, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Baca, kan? Baca itu adalah suara. Suara itu adalah bunyi. Bunyi ini, ilmu bunyi ini ilmu fizik. Kan? Jadi kita kena mempelajari sesuatu ilmu, dan akhir sekali Allah ceritakan, aku jadikan kamu daripada apa? Segumpal darah. Kita kena belajar tentang diri kita. Apakah rahsia diri kita, potensi diri kita yang perlu kita fahami, kenapa orang kena kemurungan, bagaimana otak kita bekerja. Itu antara perkara yang sangat menariklah. Panjang pula cerita bab tadi ni. Okey. Kemudian perubahan selera makan. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tanya dalam bab ni, mungkin saya lebih, insya-Allah. Penurunan dan peningkatan berat badan, mudah letih, rasa bersalah yang keterlaluan. Ini adalah ciri-ciri yang kita kena ketahui, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita jumpalah orang-orang di kalangan kita begini, jangan biarkan dia, jangan mempersalahkan dia, jangan menghukum mereka.
sebab mereka mengalami satu gejala, tanda-tanda kemurungan ataupun depression yang mana kita perlu merawat dia. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu ni, kita boleh menasihati ataupun memberi sokongan dan juga kita memperbetulkan gaya kehidupannya dan juga pemakanan dia. Jadi bila sebut tentang berat badan atau penurunan ni, ada setengah dia suka makan. Bila dia stres, dia suka makan. Kalau dia ambil produk-produk Himiko, okeylah. Kalau dia ambil burger setiap malam, masalah besar lah. Ataupun dia pergi ambil makanan-makanan yang agak berat, itu memberi satu kerosakan ataupun kemusnahan badan itu sendiri. Okey, bila makanan terlalu banyak, dia akan mudah letih atau berfikir kita. Kalau berfikiran tak ada kesudahan, kita letih. Jadi rasa bersalah pun juga akan berlaku. Okey, kesilapan kita. Dia lain tahu, kita bertaubat, kita mengakui kesilapan kita dan memohon kepada Allah, itu baik. Tapi kalau rasa bersalah yang keterlaluan, dia menghukum diri dia, ini bahaya. Ini bahaya. Ini kena fahami. Dan kemudian putus asa, putus harapan. Ini kita dalam Islam dia tak ajar. Tetapi sebenarnya kalau kita ikutlah follow punya sistem Quran dan Sunnah bimbingan wahyu, memang tidak ada istilah putus asa. Tidak ada istilah putus harapan. Sebab apa? Sistem badan dikawal, dijaga dengan sistem sunnatullah, sunnah Rasulullah. Yang kita boleh fahami. Dan akhir sekali adalah rasa rendah diri yang keterlaluan. Samalah. Rasa rendah diri, rasa bersalah. Ini antara ciri-ciri yang selalu kita boleh nampak. Tapi kalau kita nak tanda-tanda lebih halus itu atau lebih mendetail, maka kita perlu kepada satu diagnos. Itu sedikit Wazin tentang tanda-tanda kemurungan dan juga apakah yang dimakna sebagai depression. Okey. Tadi doktor ada sebut tentang satu kajian menunjukkan orang yang kerja malam ni berpotensi untuk kena kanser. Betul. Ataupun saya kata penyakit-penyakit kronik lah. Betul. So seperti macam saya pernah dengar, kemurungan ni ada kaitan juga dan boleh menyebabkan juga diabetes ataupun kencing manis dalam bahasa mudah kita ni. Ya. So kalau doktor boleh explain betul ke antara dua ni, sebab kalau dari segi fikiran saya macam tak logik untuk dia berkaitkan, tapi mungkin ada kajian yang menunjukkan kemurungan ni akan boleh membawa kepada penyakit-penyakit kronik seperti diabetes contoh. Okey, boleh saya curahkan. Cuma saya nak tunjuk slide dulu, yang mana slide ini tentang kesan buruk akibat kemurungan. Okey. Ini antara statistik ataupun data yang terkini lah yang saya dapat. Jadi daripada sumber daripada Polis Diraja Malaysia mendapati terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2020, iaitu sebanyak 631 kes berbanding dengan 609 kes pada tahun 2019. Yang nampak terkejut sehingga Mac 2021 sudah mencecah 336 kes bunuh diri. Itu separuh dalam tempoh 3 bulan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang kita dapat sedikit info ni, kita rasa semangat nak belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita boleh, saya sebenarnya nak cuba merancang, membantu tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tubuh satu akademi Hemiko kat sini tentang ilmu-ilmu kesihatan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan support, jadi kita pun rasa semangat. Kan? Kalau tak ada, kita tutup je lah kan. Okey. Jadi ini satu perkara yang perlu kita fahamilah kan, tentang senario ataupun keadaan semasa tentang hal-hal berkaitan kemurungan dan akhirnya peningkatan bunuh diri. Tetapi bukan saja kemurungan saja, ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain. Tapi faktor ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Okey, seperti mana yang ditanyalah. Okey, sebenarnya saya siapkan sedikitlah tentang apakah kaitan kemurungan dengan diabetes. Jadi bila kita cakap tentang kesihatan mental, bukan saja kemurungan, dia ada satu lagi contohnya seperti anxiety. Anxiety ini satu pattern lain, nanti kena lain lah kan. Ataupun stres. Stres ni ada satu kes. Stres, anxiety dengan kemurungan, dia mempunyai tanda-tanda yang berbeza. Ada yang sama tetapi ada kita boleh buat klasifikasi. Kita boleh nampak perbezaan. Dia ni stres.
Ia ni depression dia tinggi, stres dia tak berapa tinggi. Ada. Atau anxiety dia. Itu anxiety ni dia lebih kepada kegelisahan. Tak senang duduk, gelisah, rasa bimbang sangat tinggi. Tapi kemurungan dia duduk, dia tu ada tapi murung, dia duduk. Kalau kita tengok cara orang kemurungan ni, dia akan memandang ke bawah sentiasa. Jadi kita pun tak nak pergerakan tubuh pun yes. Kadang-kadang tubuh badan kita ni akan memberi signal untuk kita memahami seseorang tersebut. Ada kata-kata ulama, bukan hadis ya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, ataupun sebaliknya. Kalau kamu nak macam mana? Man arafa nafsahu. Ataupun man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Kalau kamu nak kenal Allah, maka tengoklah pada diri kamu. Lebih kurang macam itulah kot ya. Okey, jadi sebenarnya kita sekarang hari ni kita nak belajar tentang diri kita. Kita nak belajar siapakah diri kita. Bagaimana kehidupan kita, pemikiran kita, elemen-elemen yang ada pada kita, dan kita boleh merosakkan diri kita ataupun memang Allah takdirkan kita ni terima kes macam ni. Jadi macam mana kita nak menghadapi situasi? Okey, ada benda yang kita tak minta. Saya nak bagi tahu sebenarnya apa berlaku macam ni. Dia ada 3 benda yang paling utama yang kita fahami. Kenapa jadi stres? Kenapa kemurungan? Kenapa dia mengalami tekanan hidup terlalu tinggi? Pertama, benda yang sudah ada, benda yang dia ada sudah hilang. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Anak kita yang kita sayang meninggal, sudah hilang, tak ada. Kita akan mengalami stres sebab cinta kita tu terlalu tinggi menyebabkan kita tak boleh menerima hakikat itu. Yang kedua, benda yang kita nak tak dapat. Stres tak? Stres. Jadi ini Allah uji benda yang kita nak. Saya nak brain misalnya satu orang lain dia tak dapat, orang lain dapat. Macam mana percakapan dia? Dia akan menunjukkan kemarahan, tidak puas hati, dia akan stres. Sebenarnya kita dalam membantu klien kita, sebenarnya ini antara punca-punca kenapa mereka akan mengalami tekanan hidup. Yang ketiga, benda yang tidak diundang tetapi datang. Kita duk bawa kereta elok-elok, orang main langgar kereta. Ada satu kes Lamborghini. Tengok ada video Lamborghini datang kan, kereta yang langgar belakang hancur. Benda yang kita tak minta tapi terjadi. 3 benda ni tuan-tuan dan puan-puan yang berlaku dalam kehidupan yang Allah uji. Allah kata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan dalam surah apa tuan-tuan dan puan-puan? Siapa ingat? Kalau ada hadiah ni boleh kena bagi ni. Surah apa ni? Surah apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa ingat boleh bagi hadiah. Siapa ingat? Alladzi khalaqal mauta, makna Allah jadikan sesuatu yang tidak ada, mauta, dan Allah jadikan sesuatu yang hidup. Allah nak menguji siapakah yang lebih baik amalan dia. Surah? Siapa boleh nak teka? Surah? Siapa yang selalu baca tiap-tiap malam, dia memang dia tahulah. Ada siapa nak beri jawapan? Ada siapa yang boleh beri jawapan? Okey, tak apa. Surah. Jadi surah ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, kena baca setiap malam. Surah Tabarakalladzi, kan? Surah Al-Mulk, ayat yang kedua. Ini Allah nak uji. Jadi ingat 3 benda tadi. Pertama apa dia? Biasanya kita mengalami tekanan hidup ni, pertama benda yang tidak ada, benda yang ada sudah hilang. Ini Allah uji kita tu, benda yang tidak ada, benda yang ada sudah kehilangan. Yang kedua, benda yang kita nak tak dapat. Kita ni nak sangat ke perempuan ni kan, tergila-gila tapi tak dapat. Orang tu mengalami stres misalnya. Okey, yang ketiga, benda yang tak minta diundang, benda yang diundang datang, benda yang negatif. Kalau positif tak apalah. Itu 3 benda. Ini satu keadaan yang kita kena faham bahawa nanti kita kena ada belajar ilmu nanti. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, ilmu ni berada dalam kuadran aliran jiwa. Ini the best. Ya ni Allah izin saya sangat terujalah. Jadi bila kita baca Quran, ayat-ayat Quran, kita boleh tahu kuadran aliran jiwa kita di mana. Itu menarik sangat-sangat. Dan saya
Saya ada usaha untuk mungkin ini bidang kajian saya lah, peringkat yang terkini insya-Allah. Jadi apa yang ditanya oleh Wazir tadi berkaitan kemurungan dengan diabetes, memang sangat kait rapat. Begini cerita dia. Ada masa lagi ya? Boleh agak-agak boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Saya kira anda saya rasa tajuk ni sangat penting dan menarik ya. Okey, bila sebut diabetes ataupun kecemasan ini, dia ada 2-3 faktor yang besar. Faktor utama tentang pemakanan lah. Faktor utama tentang pemakanan. Faktor kedua adalah faktor tentang tekanan hidup. Tekanan hidup, kita tertekan. Nanti saya huraikan tekanan hidup ni. Yang ketiga ada unsur-unsur keturunan genetik. Dia begini tau. Keturunan genetik ni kita boleh kata, contohnya seorang bapa sudah ada diabetes ketika mana kita tidak dilahirkan lagi. Faham tak? Okay. Maksudnya ayah si A ni dah ada diabetes, maka kita tak lahirkan. Bila maksudnya mengandung, melahirkan anak, ibu kita lahirkan kita, ayah kita dah ada diabetes, maksudnya itu ada unsur-unsur genetik. Tetapi kalau ayah kita sihat, ibu kita lahirkan kita, kemudian umur 70 tahun, ayah kita kena diabetes, itu kita boleh lagi tengok. Kita ni ada tak unsur-unsur tersebut? Kita tengok. Dia bukan secara genetik. Bukan genetik lagi. Kita lahir. Ya, kecuali dia tengok pula lah. Kita tengok datuk dia tu macam mana. Kan? Itu cerita lain. Cuma saya nak ceritanya berkaitan dengan kemurungan, depression dengan diabetes ni ataupun kecemasan ni memang dia ada hubungan yang sangat rapat. Macam mana kita nak faham? Begini. Dalam otak kita ada satu kelenjar, dia panggil kelenjar hypothalamus. Tak apalah, tak perlu hafal, tak apa, tak masuk periksa. Dengar saja kan. Dalam kepala kita ini ada satu kelenjar dipanggil hypothalamus. Hypothalamus ni dia ada sebagai antena lah. Dia memahami keseluruhan badan kita. Memahami setiap aktiviti. Katakanlah satu sel di hujung jari ini tidak mencukupi nutrisi ataupun oksigen untuk dia membuat proses pembakaran untuk mendapatkan tenaga. Dalam sel kita ni dia ada satu kilang tenaga yang dinama sebagai mitokondria. Jadi ada 2-3 sel, contoh ni dia tak dapat nutrisi, maka dia hantar electrical city dari sudut nerve ni, dari segi saraf dia hantar ke hypothalamus. Hypothalamus akan bagi arahan kepada jantung supaya jantung akan pump bagi kuat lebih laju sebab nak hantar. Contoh. Begitu juga dengan diabetes. Okey, kita nak faham diabetes sedikit saja. Dia sebenarnya ada beberapa belah faktor yang membawa kepada diabetes kecemasan ini, kan? Jadi kita kena faham di situ dulu. Sebab itu kalau kita jumpa doktor banyak mencerita tentang kenapa benda ni boleh berlaku dan macam mana nak diagnose. Tapi tan hujung nak berubat tu dia dah pening. Okey, kita try ubat ni, kita try metformin lah. Tetapi dia banyak hurah, dia kaji macam tu. Sebab bahagian ubat ni, bahagian drug ni ahli farmasi yang pakar. Sebenarnya ahli farmasi yang pakar. Tetapi kalau bahagian nutrisi, bidang kedoktoran dia tak explore sangat tentang tu. Tidak mendalam. Sebab tu kita kena cari orang yang pakar nutrisi untuk merawat. Kita tak boleh serah kepada doktor sebulat-bulat. Walaupun kita kena boleh tanya kat dia, sekarang ni kita ni ada ruang dan peluang untuk mencari maklumat. Ya, doktor dia boleh buat diagnosis, dia boleh mengkaji, tapi dia bahagian ubat, sebab tu dia ada bidang farmasi. Ahli farmasi yang akan bagi ubat. Setelah dia dapat satu cadangan, pandangan ataupun recommended daripada doktor, barulah farmasi dia akan bagi ubat apa yang sesuai, layer yang macam mana, type 2 ke, type 1 ke, atau jenis 1, jenis 2 ke macam mana. Okey, cuma kita nak tengok apabila seseorang itu mengalami kemurungan, maksudnya kita dah faham bahawa dia dah mengalami satu tekanan yang tinggi.
Bila tekanan tinggi, macam kita lah satu-satu tekanan, kadang-kadang kita, management kita, pengurusan kita akan celaru. Betul tak? Betul. Ya, maksudnya kita akan celaru, kita tak akan fokus, kita punya projek kita tak tersusun. Begitu juga badan kita. Badan kita ni bersifat dia tersusun, dia sangat sabar, dia sangat tertib, dia sangat teratur, dia sangat reda dengan apa yang kita buat atas dia. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita ni kalau marah, kadang-kadang kita marah dan dendam. Marahlah satu, dendam pula. Sebenarnya kita telah menyeksa sel kita. Sebenarnya kita telah menzalimi sel kita. Sebab sel kita terpaksa kena perah ataupun hantarkan darah sebanyak mungkin. Kan? Jadi itu yang memberi kesan buruk, negatif. Contohnya kita nak marah ni, dia mesti darah kena banyak. Bila darah banyak, jantung akan pump. Lagi-lagi maka hypertension berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Itu keadaan yang kita kena fahami. Jadi bila mana kemurungan, tekanan, stres ni berlaku dengan berterusan, menyebabkan hypothalamus dia tak boleh nak bagi arahan, dia tak boleh memahami. Bila kita makan contohnya karbohidrat, kita makan, kata kandungan syugar ada 10,000 unit yang masuk di dalam darah kita. Maka hypothalamus akan bagi isyarat kepada pankreas. Pankreas ni, dia antara tugas dia mengeluarkan hormon insulin oleh sel beta. Kalau sel alfa, glukagon. Jadi bila gula banyak di dalam darah, maka hypothalamus bagi arahan kepada pankreas, wahai pankreas, sel beta, kamu keluarkan insulin sebanyak 1,000 ataupun balance. Dia kena balance dengan insulin tadi, dengan sugar tadi. Jadi kalaulah hypothalamus tak boleh dapat arahan dengan baik, maka sel beta pun tidak dapat maklumat dengan betul. Maka sel beta tidak boleh faham berapakah insulin yang perlu dikeluarkan. Faham tak situ? Itu yang kalau boleh, sebab itu kita nak tenang. Jadi ketenangan dia, sebab itulah dia ada kaitan dengan tidur. Bila kita tidur awal, bangun awal. Bangun awal untuk apa? Bangun awal kita kena apa? Tengok dalam surah Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ayat-ayat menceritakan kerja-kerja buat kita pada waktu malam. Maka bangun malam, solat, baca Quran. Baca Quran. Jadi ini akan membawa satu ketenangan jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah, bila disebut nama Allah gementar hati. Jadi perkara-perkara ini penting. Sebab itu saya rasa sangat bagus, saya sangat bersyukur bila Hemiko telah membawa satu ruangan baru sekarang ini, bukan sekadar untuk mengeluarkan produk kesihatan yang baik, tetapi juga mengambil kira dalam aspek kesihatan sejagat. Dia nak bagi knowledge, dia nak berkongsi. Kadang-kadang dia melihat perkara ini perlu diberi perhatian kepada ahli-ahli keluarga Hemiko. Inilah satu tanggungjawab amal jariah yang dia buat untuk kepada kita. Kecuali kita tak nak itu terpulanglah kepada kita, kan? Okey. Jadi diabetes tadi begitu keadaannya. Jadi kalau kita boleh ambil satu pemakanan yang menyebabkan dia boleh relax. Saya sangat setuju tuan-tuan dan puan-puan. Ambil saja formula alfa meta plus dengan susu kurma kunyit hitam dengan kulat ataupun cendawan susu harimau. Nanti saya cerita sedikit susu harimau ni. Sebenarnya hebat susu harimau ni. Orang tua-tua dulu simpan tahu dalam rumah. Saya ingat lagi, mak saya dia selalu simpan kulat, dia panggil kulat lah kan, cendawan susu harimau ni. Jadi dia simpan, kalau ada asma, lelah, memang dia asah pada satu pasu kan, dia buat minum. Perasan tak dulu? Ini kelebihan. Jadi saya rasa
kita taklah nak cari itu susah sangat kan. betul. Jadi kita dah ada produk Kita ada senang. produk lah sekarang. Senang. Jadi kembali kisah tadi, bila mana badan kita okey tenang, produk ataupun pemakanan yang kita ambil menyebabkan sistem tidur kita terjaga, maka dia memudahkan badan kita bekerja. Itu asas dia macam itulah yang kita kena fahami. Ya, jadi memang sangat berkait rapat di antara kemurungan dengan diabetes. Okey, tuan-tuan nanti boleh tanya saya insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih doktor untuk penjelasan tadi berkenaan dengan kemurungan dan diabetes lah terutamanya, tapi doktor pada sebut tentang hypertension tadi kan. So memang berkait rapat antara dua tu. So kita tengok part seterusnya kalau ada kat sini ialah hormon. So adakah kesihatan mental kita ni juga dipengaruhi oleh hormon? Ya. Ada kaitan ke antara hormon dalam badan kita dengan kesihatan mental kita? Kalau Okey. boleh doktor explain sikit lah. Oh, ni tajuk memang famous lah. Tajuk ni memang saya suka sangat-sangat. Tuan-tuan nak suruh saya kupas yang mana dulu? Dopamin ini dia dalam dalam belajar sistem hormon ni ada 50 jenis hormon yang mana hanya lebih kurang tak sampai 10 orang kaji, saintis-saintis kaji. Banyak lagi hormon-hormon yang tidak ketahui ya. Tetapi yang famousnya adalah antaranya lah, dia ada satu lagi hormon antara beberapa hormon lain. Tapi hormon-hormon ini yang dipanggil neurotransmitter hormon. Neurotransmitter hormon. Hormon ni dia ada dua pattern, dua bahagian. Pertama, bahagian seumpama macam steroid. Steroid dia ada buat stimulation, rangsangan. Rangsangan itu satu bentuk hormon. Dia macam dadah lah. Dadah dalam badan kita. Dadah kita ni lebih hebat lagi. Okey, yang kedua, hormon dalam bentuk charge electrical city. Dia ada satu bila bergabung di antara dendrit dalam otak yang kalau tengok dalam gambaran tu, hormon tu, itu dipanggil dendrit yang berhubung di antara satu sama lain. Di antara tengah-tengah tu dia panggil ada sebagai synapse. Synapse ni yang mengeluarkan satu charge impulse electrical city untuk alirkan maklumat, sesuatu maklumat ke satu maklumat yang lain. Jadi kita ada hormon apa? Tuan-tuan dan puan-puan nak tengok hormon apa? Oksitosin. Okey tak okey ke? Okey ke okey? Okeylah, saya ambil yang bawah dulu. Serotonin. Boleh serotonin? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh Okey. Serotonin ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang kecewa, sedih, merana, maka sebenarnya dia ada masalah tentang serotonin. Salah satunya lah. Hormon serotonin ni adalah hormon keceriaan, hormon kebahagiaan. Sebab tu bila kita sedih, kan? Sedih-sedih, ada orang bagi coklat kat kita. Betul tak? Betul. Orang bagi sesuatu benda yang nak mengembirakan. Kenapa bagi coklat? Bukan coklat saja, tetapi ada yang penting dalam pemakanan. Cuba cek balik. Kalau tengok ada pemakanan yang merangsang hormon ni, iaitu dia kena ada asid amino. Asid amino ni dia banyak asid amino yang perlu dan tidak perlu. Maksudnya ada yang perlu badan kita. Yang tidak perlu, maksudnya badan kita dah buat dah hormon, tapi ada yang perlu kena ambil dengan dalam makanan. Kan? Kita kena perlu ambil. Sebab tu kita ni makanlah daripada makanan buah-buahan. Tuan-tuan dan puan-puan, buka dalam surah An-Nahl, surah Lebah tu, surah An-Nahl, dia menceritakan tentang makanan, minuman, air, buah-buahan, makanan, sayur-sayuran sampai ke madu. Madu ni sangat-sangat penting. Kita dalam dalam alfa meta kan, ada madu, ada honey dan sebagainya. Ini penting. Jadi serotonin ni dia ada satu bahan yang stimulate dia atau merangsang dia di dalam asid amino ni. Asid amino ni dia ada satu dia panggil tryptophan. Apa nama dia? Tryptophan macam itulah. Tryptophan. Satu jenis amino asid yang
Bila dia tak mencukupi, tryptophan ini akan menyebabkan serotonin akan terganggu dan menyebabkan orang ini akan menjadi sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Okey, dan dianggap sebagai hormon kebahagiaan. Sebab itu cara kita nak mengajar anak-anak pertama kalau hubungan kita sebenarnya apabila kita mempelajari ilmu hormon ni memang syok, memang best, sangat menarik sebab kita wujudkan hubungan kebahagiaan di antara pasangan kita dengan anak-anak kita. Sebab apa? Kita faham bagaimana kita nak merangsang hormon-hormon kebahagiaan. Jadi hormon ini bukan setakat dengan pemakanan, dia boleh sentuhan. Contohnya saya sentuh. Zaman sekarang ni bahaya sentuh kan. Zaman sekarang ni tidak digalakkan sentuh ni. Isu-isu lain pula. Itulah hilang satu nikmat tuan-tuan dan puan-puan. Itulah masa dulu, masa Covid tak ada, tak mau sentuh. Kan? Suami isteri tak mau salam, tak mau cium. Rugi kita, kan? Sekarang ni kena Covid, duduk sorang-sorang. Jadi ayat apa? Kita jaga kita, kan? Rugi kita. Satu nikmat sentuhan ni. Sentuh ni dia akan melahirkan hormon apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia melahirkan hormon oksitosin. Hormon kecintaan. Kan? Sebab itu dalam pasangan suami isteri jangan duduk kalut, jangan duduk gopoh. Kalau kata sorry lah kan, dalam kita kata dalam bilik tidur jangan gopoh. Jangan gopoh sebab dia ajar. Sebab itu nak merasa oksitosin. Tapi kalau oksitosin ni kebanyakan wanita ada oksitosin ni. Satu lagi yang lelaki tak ada, prolaktin, hormon prolaktin. Hormon prolaktin juga sebahagian daripada hormon kebahagiaan. Boleh ke ni? Saya cerita ni faham Boleh boleh cuba angkat kepala. Okey, saya tak dengar suara. Okey. Jadi kalau hormon prolaktin dia merangsang susu ibu. Sebab itu jangan sekali-kali tuan-tuan dan puan-puan ketika mana ibu menyusu kan, kita pergi marah, maknanya seorang suami balik marah kepada isteri sedangkan isteri sedang menyusu anak. Sebab apa? Dia mengubah hormon prolaktin, dia mengubah hormon oksitosin yang tak berkualiti, menyebabkan sifat dan watak seorang ayah yang bersifat garang ke ataupun sifat ganas ke, pemarah ke, sedikit sebanyak terkesan kepada si anak tersebut. Itu kena faham ilmu ni. Sangat penting. Jadi oksitosin ni ilmu kebahagiaan, ilmu kecintaan. Jadi dia sentuhan, sebutan-sebutan yang memberi kesan kepada oksitosin. Kan? Contohnya kalau kita bagi hadiah, kan? Hadiah lagi terkesan, hadiah makanan pula. Misalnya kan, menyebabkan dia happy. Dia happy, gembira. Jadi panjang juga ni lah tentang berkaitan dengan begitu juga hormon, endorfin dan sebagainya. Tetapi saya nampak, saya sedang buat penelitian antara dua produk lah yang sangat penting saya showkan, alpha meta dengan susu kurma kunyit hitam. Itu sangat penting untuk membantu sebab dia ada omega 3. Itu sangat penting. Jadi nanti boleh kita lanjutkan sesi-sesi lain tentang hormon saja insya-Allah. Okey, ini pengenalan dan mukadimah insya-Allah. Ya. Okey. Baik, terima kasih untuk penerangan tentang hormon tadi. So mungkin kita boleh tengok dan doktor ada sebut tadi omega 3 dan sebagainya kan. So ni saya rasa antara makanan-makanan ataupun benda-benda yang kita perlukan dalam badan kita lah. Kan? Terutamanya untuk bantu dalam keadaan sekarang COVID-19 ni. So apakah zat-zat ataupun nutrisi yang diperlukan oleh badan kita lah. Untuk berada dalam keadaan situasi pandemik COVID-19 sekarang ni, so kesihatan kita sangat penting juga. Di samping kesihatan mental, so kesihatan secara fizikal kita pun sangat penting dan dalaman kita. Okey. Doktor boleh terang sikit. Jadi alhamdulillah saya sangat happy lah sebenarnya bila saya ambil gabungan dua produk ni yang sebenarnya saya sedia saya makan sebab dia ada omega 3. Omega 3 ni dia sangat membantu untuk bagaimana dia boleh merangsanglah
merangsang, membantu untuk mengatasi masalah kemurungan, masalah gangguan bipolar disorder. Salah satulah. Dia untuk merangsang otak kita ni sangat bagus omega 3 ni. Okey, omega 3 ni kita boleh ambil daripada ikan, ada juga daripada bijian pun ada juga kan. Jadi sebab itu sikit sebanyak kita nak bantu orang yang berkaitan dengan kemurungan misalnya, so kita suggest produk-produk yang mempunyai asid amino, yang mempunyai vitamin B, magnesium, zinc, sangat penting. Seperti mana saya sebutkan tadi tu, asid amino contohnya tryptophan tu dia diperlukan untuk membuat ataupun membantu untuk merangsang hormon serotonin. Jadi begitu juga magnesium. Sebenarnya magnesium ni dia kena bersama dengan kalsium. Dia kena bersama tau. Sebab dia kena sekali cofactor dia kena membawa sekali. Sebab sel-sel kita ni dia memerlukan magnesium dan juga kalsium. Dia memerlukan dua ini. Jadi kalau tak mencukupi, sebab apa kita memerlukan magnesium ni? Ni saya secara rambang lah saya cerita ni. Magnesium ni kalau tak mencukupi, apa akan terjadi kepada badan kita? Pertama akan mengalami pengecupan sel. Sel kita akan kecut. Kan? Sebab itu bila masalah saraf, bila masalah orang mengalami masalah saraf, badan dia akan mengecup, akan kurus. Dia ada kaitan. Sebab apa? Sebab saraf banyak tak berfungsi, sel-sel tidak dapat menerima magnesium dengan baik. Dan salah satu disebabkan diabetes juga disebabkan oleh magnesium yang tidak mencukupi dalam badan kita. Dan kajian dah ada menemukan bahawa didapati bahawa magnesium menjadi penyumbang yang juga kepada diabetes sekiranya tidak mencukupi. Dan bagi yang contohnya penyakit gangguan bipolar disorder seperti mana saya ceritakan tadi, kemurungan, maka omega 3 sangat pentinglah. Omega 6 pun juga penting. Jadi dia akan membantu untuk mengurangkan risiko berkaitan dengan gangguan bipolar disorder, kemurungan dan sakit-sakit mental yang lain. Jadi kalau berkaitan dengan yang tentang antioksidan ni, saya lebih kepada safe lah. Safe ni sangat membantu untuk kita terutama bahagian kanser lah. Antioksidan ni perlu kerana kalau orang yang ada potensi kanser ni atau barah kita kata kanser ni, sebab mutasi sel bertukar menjadi mutasi. Kenapa jadi begitu? Sebab dalam sel kita dia ada elektron. Elektron dirampas oleh sel yang lain menyebabkan sel itu menjadi bersifat jahat dan mutasi dan mewujudkan environment persekitaran positif. Sebab itu kalau dia check ada unsur positif, maksudnya dia mengalami satu mutasi sel ataupun kewujudan virus ataupun kuman. Sebab tu dia panggil HIV positif. COVID-19 charge positif. Kalau negatif, sehat. Tapi pemikiran mesti positif, jangan negatif. Itu kena faham. Dia tak sama, insya-Allah. Okey, insya-Allah. So kita boleh tengoklah untuk ni, saya rasa penting juga buat masa sekarang sebab dengan keadaan pandemik kita sekarang ni. So kita sistem imunisasi dan sistem pernafasan. So kalau kata doktor boleh kongsi sikit dari dua aspek lah kalau boleh, dari segi mencegah dan mungkin merawat sikit. Terutamanya mungkin ada pesakit COVID-19 yang peringkat awal, tahap 1, tahap 2, yang awal-awal tak teruk lagi. Mungkin ada sedikit pandangan dan cadangan doktor dari cara-cara untuk mencegah dan merawat, insya-Allah. Okey, insya-Allah berdasar kepada soalan yang Wazir tanya tu. Jadi okey, kita bicaralah sedikit tentang COVID ni. Saya tidak mahu bicara tentang vaksin. Saya tak mahu bicara tentang vaksin sebab vaksin ni dia kontroversi sikit sekarang. Ada orang nak, ada tak nak, ada yang betul, ada yang salah. Itu bukan kerja kita lah. Kerja kita ni yang lain punya. Jadi begini, sikit sebanyak kita kena faham bahawa apa yang berlaku ini adalah, kita kena tengok dulu apa yang berlaku ni adalah
Allah nak menguji umat dia, hamba dia. Nak menguji hamba dia sebab zaman kita ni Allah uji begini, zaman terdahulu, nabi-nabi terdahulu dengan angin sejuk, dengan apa lagi, dengan banjir, Nabi Nuh dengan kisah diangkatkan, zaman Nabi Lut macam mana, zaman Qarun macam mana, ada diuji dengan belalang, gempa bumi, macam tsunami dan sebagainya. Jadi kita terdedah dalam macam begini, kita kena, sebenarnya dengan kejadian peristiwa berlaku ni, dia memberi impak kepada keimanan kita. Dia akan rasa, kita akan rasa lebih beriman kepada Allah, rasa bertuhan. Saya guna berasa bertuhan dalam kehidupan kita. Barulah kejadian peristiwa ini yang berlaku membawa kepada banyaknya pahala kepada Allah nak bagi pada kita. Kalau kita merungut, kita tak puas hati, kita sedih, maka kejadian peristiwa itu menjadi bahana dan bala. Tapi kalaulah kita melihat sebaliknya, dia merupakan satu bentuk ujian yang Allah nak bagi pahala kepada kita. Okey. Berkaitan dengan COVID ni, kita dapati bahawa dia ada 5 tahap yang kita kena fahami. Jadi tahap 1 ni jenis tidak ada nampak gejala, tiada gejala. Stage 1 ni, clinical stage 1 ni dia tak ada gejala. Jadi kita tak perasan. Stage 2 ataupun tahap kedua ni dia bergejala tanpa, dia ada gejala tanpa radang paru-paru. Radang ni dia dah kuman COVID tu dia masuk di dalam, kita kata bobola lah, kita guna kata bobola tu, dia telah menyebabkan bobolan itu luka, ataupun kita kata bukan luka, dia macam bengkak. Macam kita tengok kan kat tangan kita ke kat badan kita tu, kita dah jadi keradangan. Jadi keradangan, dia jadi bengkak, dia jadi sakit, dia jadi bernanah. Itu menyebabkan penggangguan sistem oksigen, pertukaran tu, dia akan mengalami masalah lah. Kan? Jadi gejala ni tanpa radang lagi. Tapi bila tahap ketiga, bergejala dengan radang paru-paru dah mula. Kemudian tahap keempat, dia memerlukan oksigen dah. Yang kelima dah memang sakit kritikal lah. Itu yang kita dengar doktor kata nak tidurkan, guna tiada tidurkan. Tujuan apa? Tujuannya sebenarnya doktor berusaha untuk memberi yang terbaik kepada pesakit-pesakitnya, iaitu untuk menghilangkan penderitaan tu, sebab dia tak boleh bernafas kan dengan baik, maka cara dia adalah kena tidurkan. Kena tidur supaya dia akan lebih tenang lah dari kacamata kita lah. Tapi dia tu Allah Alam, mudah-mudahan Allah bagi. Dan yang ketiganya, kita minta jauh, tapi kalau dah terkena, ini sebenarnya rezeki juga kepada orang yang mana kehidupan dia dilalui kematian, ada syahid, kematian syahid. Ini pun orang tak faham. Kita tak nak, tapi kalau nak, kita terima dengan reda. Ini Allah bagi ini, maksudnya dia mati ada pahala syahid. Itu yang tak dapat pada orang lain. Okey. Jadi kenapa saya tunjukkan sistem imun dengan sistem pernafasan ni? Di sinilah persoalan isu berkaitan dengan COVID. Pertama, isu imunisasi ataupun sistem kekebalan tubuh. Jadi gambar yang saya tunjuk itu, picture yang ini tempat-tempat kilang yang proses tentera-tentera imunisasi. Dia ada sel T, sel B, dia ada NK cell, natural killer cell, dia ada limfosit, dia macam-macam lah, sel darah putih. Itu adalah tentera-tentera sistem imunisasi yang mana bertindak untuk setiap saja masuk saja dalam darah, dia pergi serang, dia pergi hancurkan, dia pergi makan, dia akan dihancurkan. Jadi sistem imunisasi kita ni satu kaedah dengan cara merangsangkan, masukkan jenis virus yang telah dilemahkan, maka antibody kita akan attack benda tu. Itu dikatakan vaksin. Cuma sekarang ni dia panggil uji kaji vaksin. Itu ramai orang pertikaikan. Tapi bukan isu tu kita nak cerita. Okey, jadi sistem imun ini sangat-sangat penting. Dia tentera. Sebagai contoh saya nak ambil sistem timus. Ada timus tak? Jumpa bukan timu Batam tu. Timus. Timus ni tempat macam kita kata tentera
seorang nak jadi tentera pergi Port Listen, tempat latihan. Nak jadi tentera dia kena rekrut kat situ dulu beberapa tahun, 6 bulan paling minima. Begitu juga badan kita untuk menjadi NK cell, dia nak menjadi sel-sel yang luar biasa, menjadi tentera dalam sistem imunisasi, dia kena di-training dulu, dikeluarkan oleh timus. Sebagai contoh kat timus, kalau dia berjaya mengatasi segala halangan-halangan, baru dia anggap sebagai tentera. Tetapi kalaulah dia tidak berjaya, maka dia akan bunuhkan diri dia. Itu hebatnya badan kita. Okey, jadi sistem badan kita itu untuk lawan virus. Jadi virus COVID ni dia diserang bukan serang tempat lain, dia serang sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Tapi kalau sistem imunisasi boleh kawal awal, maka sistem pernafasan dapat diselamatkan, dijaga dengan baik. Itu pentingnya vaksin tu untuk merawat, untuk menghalang. Cuma ada satu lagi sistem, satu lagi kaedah dia adalah dia memperkuatkan sistem imunisasi dengan cara natural, dengan cara mengambil makanan-makanan yang boleh membantu sistem imunisasi itu sendiri. Jadi dua pendekatan ni kita boleh gunalah mengikut keyakinan masing-masing dan juga fakta-fakta sains yang dijelaskan. Itu penting. Jadi saya nak mensyurkan dan mencadangkanlah sedikit masa yang ada ini. Kita pun dah nak menghampiri waktu ni. Kita nak mencadangkan setelah saya lihat bahawa alpha meta dengan susu kambing ni, ini antara yang kita suggestkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kes-kes rakan kita yang kena COVID ataupun tak kena COVID, saya sure sangat-sangat biar dia ambil susu kurma kunyit hitam, cendawan susu harimau. Cendawan susu harimau ni dia sangat penting untuk membantu sistem pernafasan, masalah asma, masalah lelah, masalah kita kata urusan berkaitan dengan paru-paru. Itu penting. Kemudian alpha meta ni dia based on kepada sistem imunisasi. Sebab kolesterol itu sendiri sebenarnya membantu untuk meningkatkan sistem imunisasi. Jadi safe ini untuk antioksidan, untuk menjaga situasi supaya tidak ada unsur-unsur mutasi sel dan dia memberi kesan yang baik untuk menjaga sel-sel yang lain supaya sel kita berada dalam keadaan di mana ada antioksidan yang boleh membantu mengharmonikan, menjaga kesihatan kita. Itulah sedikit sebanyak celoteh saya pada petang ini. Kalau sekiranya ada soalan boleh tanya. InsyaAllah, mohon maaf sekiranya saya bagi bunga lah, bunga untuk ditengok. Ini yang saya duduk makan lah. Ini rumah saya ambil gambar. Jadi antara amalan harian ni, pagi-pagi saya ambil. Kalau saya ambil ni pagi, petang ataupun tengah hari, kemudian saya nak tidur. Saya ambil alfa dengan susu kurma. Yang lain tu selang-seling. InsyaAllah amalan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah baik-baikkan kepada kita. InsyaAllah saya serahkan kepada Wazilah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Dr. Arif untuk perkongsian pada petang ni lah. So ada soalan boleh insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan boleh. InsyaAllah. Okey, baik. So alhamdulillah selesai juga lah sesi kita pada petang ni dengan Dr. Arif. So kita harap
perkongsian-perkongsian yang dikongsikan oleh Dr. Arif tu sedikit sebanyak boleh bantu juga kita dari segi mungkin untuk kaitkan dengan produk kita pun tak ada masalah sebab sedikit sebanyak benda tu ada kaitannya. Cuma macam mana kita nak sangkutkan antara produk kita dan kesihatan mental dan nutrisi yang dah dikongsikan oleh Dr. Arif tadi. So kalau kata ada siapa-siapa ada soalan, mungkin kita boleh buka dalam 15 ke 20 minit insya-Allah. So kalau siapa-siapa ada soalan, boleh tanyakan mungkin di ruangan chat ataupun boleh request untuk ni. Assalamualaikum doktor. Ya baik. Salam tulah. Okey, saya Rozman daripada Kelang ni doktor. Selamat. Okey man, okey baik. Okey. So kita tahu ramai di antara ahli kita, pengguna kita dan juga di luar sana peningkatan umur ini antaranya ramailah yang makin berusia. Jadi antara hormon dopamin ini bila kita makin berusia dia makin berkurangan. Dan pentingnya hormon dopamin ini dia berkaitan dengan masalah yang mengatur sistem anggota badan ataupun lebih dikenali dengan masalah Parkinson bila orang kekurangan hormon dopamin. Jadi untuk support kepada hormon dopamin ini kita dari antara nutrisinya adalah protein. So dalam produk kita ini seperti susu kita kaya dengan protein. Jadi apa komen doktor dengan dopamin dan rangkaian produk kita tentang susu kambing yang bersifat alkali dan kepentingan dopamin di usia-usia yang meningkat tua ini. Okey. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Man. InsyaAllah jumpa nanti. Okey, insyaAllah. Jadi dia banyaklah hormon-hormon yang dia panggil hormon neurotransmitter hormon ni dalam badan kita sangat dalam otak kita tu sangat banyaklah kan. Jadi gini, kita boleh faham bahawa dopamin ni dia fungsi dia pertama dia menjaga ataupun bertindak sebagai mengawal pergerakan, kemudian koordinasi tentang perusahaan hormon, emosi dan juga dia juga membantu untuk mengeluarkan satu hormon lagi dia panggil hormon prolaktin. Jadi kalau dia kurang kalau dopamin ni kurang memang Parkinson akan terkenalah kepada dia. Parkinson ni macam dia berjalan tangan dia gemetar, pergerakan dia lah pergerakan. Sebab itu kalau dia ada masalah Parkinson memang dia ada kait rapat dengan neurotransmitter hormon dopamin. Okey. Jadi begitu juga dengan kemurungan, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental ni memang dia akan mengalami masalah salah satu faktornya dopamin. Jadi kalau kita boleh tengoklah apa yang merangsang, itu penting. Secara umumnya yang boleh merangsang hormon dopamin. Kita kena kalau tengok secara keseluruhan, pertama kena nak tengok suasana gaya kehidupan. Ada tak kawasan ataupun environment persekitaran dia itu ada perasaan kasih sayang. Kasih sayang kita kurang, maknanya potensi besar bahawa dia akan mengganggu proses dopamin tersebut. Ya, sebab itulah untuk nak merawat sesuatu perkara di samping daripada produk kita ni, produk yang ada ni, maknanya kita kena ada unsur perasaan kasih sayang tu. Jadi kalau kita macamlah kita nak jual, kita nak bagi, kita nak memperkenalkan produk kita ni, tapi cara pendekatan kita itu tidak merangsang hormon serotonin ataupun dopamin, maka tak betul juga. Sebab itu kita kena ada perasaan kasih sayang. Kasih sayang yang tinggi. Sebab dia dopamin ni bukan setakat dengan makanan tau, tapi dia ada faktor-faktor lain yang juga mendorong faktor yang boleh menambahkan dopamin tersebut. Jadi bila mana kita kurang kasih sayang, suasana rumah kita dalam keadaan kemarahan, ini akan mengganggu perasaan emosi. Dan betul lah seperti mana yang Tuan Rozman bagi tahu bahawa produk kita tu ada bahan-bahan yang boleh merangsang dopamin ini. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, dan kalau kita nak mendetail, kita boleh ambillah 2-3 produk tadi. Terutama saya lebih sukalah kepada Alpha Meta tu, perlu.
Cuma alpha meta ni dia nak sedap, kalau kira nak sedap kena plus dengan apa nama susu kurma tadi. Itu memang saya study, saya nampak ini penting lah. Jadi memang betul lah apa yang dikata tadi, dia ada kaitan dengan juga pemakanan. Jadi cumanya kita kena secara komprehensif, dilihat secara menyeluruh, maknanya kasih sayang tu penting, percakapan kita, dia akan merasakan hubungan. Jadi ini akan kita lihat secara keseluruhan. Ya, Man, nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, terima kasih doktor jawapan. Okay. Baik, terima kasih doktor. Ya, Baik. Terima kasih Man. Ada soalan di chat daripada Puan Rosma. Bagi orang yang ada sakit asma, produk apa yang paling baik untuknya? Oh, asma saya show ambil apa nama susu kambing, susu kurma. Ada cendawan, cendawan susu harimau tu. Itu memanglah sangat sesuai. Untuk asma, untuk asma, pernafasan. Lelah memang itulah kita ambil. Cuma yalah kalau nak macam mana dia nak gabung lah. Kalau gabung meta alpha meta tu, gabung dua tu. Dia dapat banyak keseluruhan nutrisi tu, insya-Allah. Lengkap. Kita ada Adin Hani, bagus juga untuk gabung lagi lah. Ya. Kalau kita buka tu memang you all beli semualah. Cuma bila kita bersama dengan klien-klien ni, dia jadi pening sikit kalau kita bagi semua. Kita kena fokus satu dua dulu supaya kita dapat lihat dia punya penting ilmu nutrisi tu. Nutrisi tu. Sebab kalau alpha meta tu dia ada honey, dia ada buah tamal di situ, dia ada multi vitamin kat situ tu. Dia banyak juga. Cuma kalau nak sedap tu dia kena gabung dengan tu memang sedap. Susu kenyal. Insya-Allah. Ni kalau dua produk ni, kalau ni saya ceritalah kalau dua produk ni fokus betul-betul memang sangat diperlukan lah dalam situasi sekarang ni. Sebab kita nak bantu sistem imunisasi, kita nak membantu sistem pernafasan, termasuklah asma, lelah tadi, dan juga inilah yang kebanyakan masyarakat kita berdepan dua sistem ni dalam suasana COVID. Itu yang kita nak bagi perhatian. Sangat, insya-Allah. Baik, terima kasih doktor untuk jawapan. Okey, ada apa-apa soalan lagi ke? Assalamualaikum doktor. Jadi maknanya okey, apa tu apa susu kurma kunyit hitam tu kita ambil dalam 4 scoop lah. Ya. Okey, kita ambil satu sachet alpha meta. Kita gabungkan. Betul. Okey. Betul. Saya ni pagi, tengah hari, malam. Sebelum saya nak cakap ni, saya makan dulu. Saya makan, saya hadapi, saya cek, saya tidur lewat, saya boleh bangun awal. Ini saya yang saya punya pengalaman. Jadi saya cerita sedikit, kena ada pengalaman tu. Jangan pula kita tak makan, kita tak minum, kita bicara sesuatu benda yang kita tak rasa. Contohnya kita kata kita ni penjual durian. Sedap durian ni tapi kita tak pernah makan. Jadi ada benda yang akan tersasau kita bercakap sebab kita tak merasai dan tak menikmati. Okey, satu lagi saya nak buat pesanan lah. Begini tau, orang kemurungan ni ataupun masalah tekanan hidup ni, dia sudah hilang sifat menikmati sesuatu benda. Ini yang berlaku. Contoh kalau kita minum air, macam mana kita nak menikmati air ni? Janganlah kita minum seperti mana yang mana Rasulullah tidak showkan. Kita nak menikmati minum air, kita minum dalam 3 tegak kan. Kita minum jangan duduk macam tu. Kita akan hilang nikmat minum air tu. Sebab tu kita minum 1 tegak, kemudian 1 tegak, kemudian 1 tiga. Kita merasai benda tu. Sebab itu untuk membantu orang, biarlah diambil ni cara satu terapeutik satu kaedah minuman susu kurma dengan alpha meta ni, biar dia minum dengan penuh rasa nikmat.
Minum, rasakan nikmat tu. Ini penting. Jangan minum sup macam tu. Minum dengan merasai kenikmatan. Itu penting. Sebab dia mempengaruhi untuk membantu orang yang masalah kemurungan ataupun tekanan ni. Dia minum sedap. Sedap tak minum? Sedap. Janganlah kita minum dengan keadaan terlalu sejuk, terlalu panas. Tak. Kita kena jaga suhu, temperature air tu. Bila kita minum dengan penuh rasa kenikmatan. Itu penting. Bagi orang yang masalah kemurungan, kita kena bina. Contohnya, cuba nikmati rasa keindahan melihat. Ya Allah, cantiknya bunga ini. Rasanya, ya Allah, harumnya. Sebab tu orang-orang yang ada kemurungan juga, bagilah minyak wangi. Dia merasai. Sebab dia dah hilang rasa nikmat hidup. Sebab tu dia nak bunuh diri. Dia tak menghargai diri dia. Dan cara kita adalah bila kita nak bagi dia minum dengan rasa nikmat. Itu itu best lah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak Doktor. Banyak ilmu hari ni kita dapat daripada Dr. Arif kita. So dari segi nutrisi dan juga dari segi Assalamualaikum. Saya baik, boleh. Saya Jamaluddin Yuk Majlis daripada Air Molek Melaka. Okey, baik. Baik. Saya nak tanya berkenaan dengan penyakit autoimun. Biasa kita dengar penyakit autoimun. Tapi sebenarnya kita tak jelas apa yang dimaksudkan dengan autoimun tu. Dan kebanyakan pemakanan yang disyorkan ialah untuk menguatkan sistem imunisasi ataupun merangsang sistem imunisasi. Jadi kalau yang autoimun ni bagaimana? Apalah pemakanan yang sesuai untuk penyakit autoimun ni? Okey, terima kasih. Apa nama tadi? Jamaluddin. Okey, Tuan Jamaluddin. Okey, bagus soalan tu, sangat-sangat bagus sebab isu sekarang ni isu sistem imunisasi sistem nak menjaga kesihatan tentera-tentera. Jadi autoimun ni dia begini tau. Tentera kita tidak senang je bahasa kita nah. Tentera kita tidak mengenali itu musuh ataupun sahabat dia. Dia tak mengenali. Dia diserang semua. Itu dipanggil sistem autoimun. Maknanya tentera tak boleh membuat pengecaman ini musuh ataupun ini adalah rakan hidup dia. Itu dia tuan. Jadi bila mana sistem imun ni berlaku menyebabkan penyakit-penyakit yang tak dapat nak trace. Macam mana ni? Banyak faktor lah. Pertama kerana drug terlalu lebih ambil ubat-ubat hospital tanpa kawalan, ataupun dia terdedah dengan sesuatu perkara-perkara zat-zat yang bahaya kepada diri dia sehingga sistem imun mengalami satu ketidakpastian, tidak mengenali. Jadi contohnya penyakit SLE, contoh penyakit lupus, dia penyakit yang mana tidak ada ubat lah. Kalau mengikut perubatan moden, dia tidak menjumpai lagi penawar ubat. Sebenarnya dekat KKM dia memang dia merawat penyakit dari sudut gejala. Itu kena fahamlah. Cuma konsep merawat ni, konsep kita nak mencari penyelesaian sebenarnya banyak cara. Jadi ada cara yang perubatan moden. Ada satu lagi perubatan, dia panggil perubatan komplementari, perubatan naturopati, perubatan homopati, itu segi ubat lah. Ada bahagian dalam aspek pemakanan. Maknanya dia memahami apakah konten yang perlu ada, nutrisi ataupun mineral dia punya kandungan nutrisi yang perlu untuk membantu sel-sel kita bekerja dengan lebih elok. Okey. Kemudian ada lagi perubatan atau rawatan menggunakan kaedah ketuhanan, kerohanian. Maksudnya dia beribadah kepada Allah, memohon direct kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu di dalam Quran banyaklah. Bila kita bangun malam, solat malam, kita sujud memohon kepada Allah. Itu the best yang perlu kita amalkan. Tetapi ada juga Allah bagi tahu bahawa dalam Quran
innamal mu'minun, bukan, ayat berkaitan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu yakni Quran sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai petunjuk, sebagai rahmat kepada orang beriman. Jadi ini pun boleh membantu sistem imun yang atau autoimun itu kembali kepada normal, kembali kepada tugas asal. Sekarang dia tak mengenali. Isunya sekarang ni tentera kita tidak mengenali ini adalah tentera kita ataupun musuh kita. Sebab tu dia pergi serang. Bila pergi serang ini akan menjadi masalah sebab dia tidak mengenal pasti. Jadi dia berada dalam keserabutan, dia berada di dalam keadaan stres. Sel kita itu, sel-sel tentera Allah, sel-sel sistem imun ni, dia stres, dia tak mengenali. Maka untuk mendapat satu ketenangan yang sangat luar biasa, memang salah satunya kita tak boleh putus hubungan kita dengan Allah dan merasakan diri bahawa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, menyebabkan kita dengan dunia ni akan rasa tenang dan sel-sel kita, sistem tentera kita juga akan tenang dan dia boleh mengenali. Tapi jangan kena ingat bahawa badan kita memerlukan makanan. Memerlukan makanan. Jadi bila bergabung begitu menjadi satu booster lah yang bagus. Saya ingat satu lagi hadis Rasulullah, dawu marda bil sedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi penyakit-penyakit yang sebegini yang dikatakan tidak ada ubat memerlukan hubungan kita dengan Allah itu begitu kuat. Nanti insya-Allah Allah tahulah macam mana dia nak susun badan kita yang lebih baik. InsyaAllah. Saya rasa itulah sedikit sebanyak. Mohon maaf sekiranya tidak dapat satu jawapan yang lengkap. Okey. Terima kasih Tuan. Untuk jawapan berkenaan dengan autoimun tadi. Okey, baik. So saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung sesi lah untuk hari ini. So maaf kalau ada terlepas pandang dan sebagainya, soalan dan sebagainya, minta maaf. So sekarang pun dah 5-10 minit lebih kurang. So terima kasih banyak-banyak untuk semua yang join. Okey, so saya minta Puan Su, Puan Su kalau ada sedikit sepatah dua kata pada Puan Su mengarah urusan kita. Silakan Puan Su, nak dengar sepatah dua kata. Okey, ada. So terima kasih kepada Dr. Arif sebab sudi meluangkan masa sharing ilmu yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat bagus. Banyak input yang dapat ni. So semua orang ejen dah sangat-sangat teruja, bukan sekadar ejen, kami dua orang pun teruja sangat ni. Terus Cik Amir Ali makan buah saja. Makan buah. Tapi insya-Allah program sebegini kita akan buat dalam sebulan 2 kali atau 2 atau 4 kali sebulan. Kita akan minta bincang tak tulis sikit masa tarik nak mengajar kita untuk sharing ilmu-ilmu lah sebab banyak ilmu-ilmu ini. So insya-Allah program-program macam ni, program-program ilmiah ni kita akan buat 2 ke 4 kali sebulan insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang join, ejen-ejen yang join pada hari ini. Saya harapkan semua ejen-ejen berpuas hati dan happy dengan input-input yang kita bagi daripada Dr. Arif, daripada pihak syarikat, apa yang syarikat cuba untuk bantu dari segi untuk untuk kita bagi ilmu-ilmu untuk memudahkan. Okey, kalau macam ni, contohlah kalau kita ada isu-isu ini, masalah ni, produk apa yang boleh membantu secara tak langsung asbab kepada penyakit-penyakit itu. Bukanlah kata produk ni semata-mata, macam Dr. Arif kata, semua kita kena seimbangkan. Itu yang kita nak ni, betul yang kita nak buat program-program seimbang ni. Okey. So saya terima kasih banyak-banyak kepada semua yang datang hari ini, terutamanya Dr. Arif, kepada semua kita punya ejen-ejen yang join dari mula sampai habis. Nanti kita buat ni lah, kita buat apa? Hadiah-hadiah. Dr. Arif tanya je, jawab betul, kita bagi hadiah. Macam tu baru seronok. So kita nak semua orang ni dapat manfaat daripada produk-produk kita secara tak langsungnya. InsyaAllah. Saya minta Cik Amir pula yang nak pergi cakap lagi. Cik Amir silakan.
Okey, jadi alhamdulillah apa-apa pun saya rasa tahniahlah kepada kita punya moderator hari ini juga, Cik Wazir Cik kita. Wazir, Cik Wazir kita berjaya untuk tugasan pertama sebenarnya. Jadi saya rasa semua kena ucapkan kedua dah yang kalau yang betul-betul ni saya sendiri tu. Dengan ramai orang kan. Jadi alhamdulillah terima kasih doktor hasil kongsian kita sekejap je kita berjumpa, kita tengok dah dapat di clicking, kita berjalan alhamdulillah. Dan untuk sedikit maklumatlah, memang kita akan berbincang lebih lanjut dengan doktor untuk mungkin sampai ke peringkat kita ni akan ada satu pusat rawatan alternatif ni supaya kita boleh ni, dan mungkin kita akan mungkin selepas ni yang datang akan banyak nampak di sana kan untuk kita buat macam-macam lagi. Sebenarnya macam-macam lagi kita akan buat, tapi saya rasa kita mungkin kena lebih detail dengan kita tadi apa yang kita boleh buat, bagaimana kita nak bekerjasama selepas ni, dan juga apa yang paling penting saya nak minta pihak doktor faham dan juga pihak nyata dapat ejen juga faham apa saja kami nak buat ni. Kami akan meletakkan dengan ejen-ejen kami ni di hadapan lah. Jadi dengan kata lain, kita nak pastikan dia orang semua dapat ilmu, dan ilmu ni membantu dalam urusan perniagaan mereka. Dan juga di Hemiko, kita ini sebahagian daripada gerakan terbaru kita dalam ini dunia Hemiko. Jadi semua faham di Hemiko ni bukan sekadar perniagaan, dia juga satu kehidupan. Kita nak semua orang dalami dia jadikan Hemiko ni sebahagian daripada hidup dia. Tadi doktor cakap pasal kita kena sentiasa happy. Saya duk kerja sentuh gini dan sekejap sentuh je saya sekarang ni Ustaz. Doktor. Oxytocin. Hormon kebahagiaan tu. Tapi cakap ni pun tekan tangan ni. Jadi saya rasa setakat itu dulu daripada saya pun apa-apa pun tahniah untuk program hari ini. Dan saya minta kalau boleh kita banyakkan lagi program macam ni lah, dan banyak lagi kita kena berbincang lagi lebih lanjut doktor selepas ni. Kita mungkin kalau kita dapat okey, kita akan ada satu ruangan khas lagi selepas ni bersama dengan doktor. Jadi setakat ni dah dari dulu. Apa pun terima kasih kepada yang join hari ini. Lepas ni kita banyakkan lagi join. Kita bagi orang tahu ini dunia baru Hemiko, inilah cara Hemiko sekarang ya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Cik Amri dan Puan Su untuk ucapan tadi tu. So saya juga ucapkan terima kasih banyak pada Dr. Arif sudi untuk bersama kita pada petang ni untuk kongsi sedikit sebanyak ilmu yang ada. So ilmu ni kalau kita belajar sampai bila pun takkan habis. So tak salah kalau kita terima ilmu tu hari-hari. So takkan pernah cukup, takkan pernah puas insya-Allah. So terima kasih banyak-banyak untuk semua yang join kita pada petang ni. InsyaAllah kita akan ada sesi seterusnya lepas ni. Apa-apa kita akan maklum nanti.